Etika Sebab suami abaikan anak-anak masih berubat. Kalau betul akak ni kena sihir ataupun suami akak diberi makanan kotor, yang perlu dirawat tu bukan akak, yang perlu dirawat tu suami akak sebenarnya. betul. Okey, dia macam ni kak. Dia masalah rumah tangga ni kak. Apabila seseorang tu dah kahwin 2 3 ni, kadang-kadang dia dah tak boleh berlaku adil dengan seadil-adilnya. Jadi kadang-kadang benda-benda ni dia macam ni kak. Sebenarnya kadang-kadang kita banyak suka terpengaruh dengan cerita orang tau. Cerita orang, laki kau tu dah kena buat, laki kau ni dah kena buat, kita banyak suka terpengaruh dengan cerita orang. So kadang-kadang benda-benda ni yang menjadikan rumit tau. Akak yang jadi rumit dekat fikiran akak. Dia paling senang kak, paling jawapan yang paling tepat, apabila suami tersebut tidak melakukan tanggungjawab yang sepatutnya pada akak, first sekali jangan tanya orang, terus pergi ke Jabatan Agama Islam, buat laporan. Nanti tahulah Jabatan Agama Islam tu nak buat macam mana. Okey. Di Jabatan Agama Islam sendiri pun mereka ada orang-orang yang pakar yang boleh kesan sama ada suami akak tu ada gangguan ataupun tidak. Okey, cuma kadang-kadang mereka tak boleh nak rawat je, tapi mereka boleh merasakan aura sekeliling. Okey, pasal tu saya kalau buat rumah tangga ni, macam kes baru-baru ni lah, yang suami tu tekan saya, adakah bini nombor 2 saya yang buat, dia kata. Adakah bini nombor 2 saya yang buat? Saya cakap dengan dia, saya tempat rawatan saya ni tak ada, kita tak akan menekan sama ada bini nombor 1 buat ke, nombor 2 buat ke, nombor 3 buat. Saya tak akan menekan macam tu. Kalau ada pun mungkin jin tu sendiri yang bercakap, dan saya pun tak suruh percaya apa yang jin tu cakap. So tugas saya, awak bawa bini awak datang kat saya sebab bini awak kesakitan, ulu hati dah sakit sangat-sangat. So apa saya boleh buat, apa yang saya kesan, yang tu saya keluarkan dan saya buangkan. Itu saja. Untuk penceritaan lebih-lebih, saya tak boleh nak bagi tahu. Sebab jadi cerita lain. Kan? Jadi susah. So, suami ni cuba jugalah tekan kan. Kalau kata bini nombor 2 saya buat, saya tak tahu yang hak tu, saya tak tahu. Saya tak berani nak jawab lah soalan dia tu. Okay, yang tu saya tak berani. Sebab benda tu dah rumah tangga, dah berlaku kan. Apa-apa boleh jadi nanti benda tu. Tak boleh nak main-main. Okay. Macam mana nak tahu perawat tu ikut Islam? Pakcik saya pun seorang perawat, belajar perawat. Dia jadi baran. Tengok okey. Ada orang mengamalkan ruqyah saja. Ada orang mengamalkan ruqyah dan juga tenaga dalaman. Ada orang dia dah macam ni tau. Bila dia amalkan ruqyah, kemudian dia amalkan tenaga dalaman. Okey, dia rasa benda ni macam tak komplit. Dia rasa macam kalau aku nak menentang ilmu hitam, aku juga perlu belajar ilmu hitam. Okey? Apabila perawat tersebut dah belajar je ilmu hitam, 2 ilmu ni tadi dia akan tolak ke tepi. Okey, sebab apa? Sebab keilmuan hitam ni lebih pantas berlaku daripada 2 ni. Sebab 2 ni memerlukan tenaga yang banyak. Macam saya main dalaman apa semua, saya perlukan tenaga banyak tau. Kadang-kadang pasal tu kadang-kadang pesakit, kalau macam kes tu berat sangat, korang penonton, korang nampak macam lawak lah dia ni lah. Kau cakap lawak, kau tak tahu dalaman aku ni menekan benda tu, menekan sampai orang cakap gelombang dalam badan dia tu dah tak boleh tahan. Sampai jin tu sendiri dah, tak boleh surrender. Macam contoh kau tengok kan, saya punya bilik rawatan saya pakai aircon 2 horsepower tau, bukan 1 horsepower tau. 2 horsepower ni, kau bayangkan berapa sejuk getahnya dekat dalam tu. Okey, tapi kau tengok dialog bangsa jin tu, saya kepanasan, itulah yang dipanggil gelombang yang kita menekan terhadap jin yang berada dekat dalam badan pesakit tersebut. Okey, faham So kebanyakannya macam tu. Kadang-kadang kamu nak kesan ini betul-betul bawa ilmu rawatan Islam pun memang susah. Okey, macam contohlah saya kongsikan satu orang yang masukkan apa? Orang yang masukkan apa ni, Allahumma salli ala Muhammad. Dia masukkan susuk dekat dalam badan. Apa dia baca? Dia ambil benda tu, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, letak kat tapak tangan. Yang dia baca tu ayat apa? Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, kemudian dia keluarkan kata-kata yang korang tak dengar. Apa dia cakap? Okey, saya ada masuk dalam tu, saya tengok. Last kali kata, dia pusing-pusing, apa benda cakap, cuma saya just dengar, tolong jangan malukan aku. Okey, dia cakap, tolong jangan malukan aku. Okey, dia macam ni tau. Macam mana pantun-pantun ataupun mentera-mentera ni datang? Macam mana, kan macam contoh, gila gadung, gila kecubung, gila dengan hari purisari, tak dipandang rasa setahun, apa semua, ayat-ayat yang biasa korang gunakan kan. Macam contoh, cinta mani, kebayan Allah, aku anak, dikasih Allah sekalian anggotaku, aku miskin jadi kaya, aku tua balik muda. Ini ayat-ayat yang
ayat-ayat yang tidak boleh diguna pakai. Tu aku bawa keluar sikit tu. Kan? Okey. Okey. Okey, okey, Mana okey. kata ayat-ayat yang tak Cantik, boleh cantik, diguna cantik. pakai. Ayat-ayat yang tak boleh diguna pakai ni daripada mana datang dia? Rasulullah tak pernah bawa ayat-ayat tu. Betul, betul. Sahabat-sahabat Nabi pun tak pernah bawa ayat-ayat tu. Ayat-ayat ni semua datangnya daripada orang-orang lama. Orang-orang lama ni dapat ayat-ayat ni daripada siapa? Pernah tak korang terfikir? Korang pernah tak terfikir? Kita ni ikut apa yang Rasulullah cakap, apa yang Rasulullah pesan, apa yang Rasulullah dah bagi tahu. Pantun-pantun yang saya sebut antara pantun-pantun tadi, ayat-ayat ni dikatakan orang dahulu kala yang bawa. Orang dahulu kala yang bawa ni, dia orang dapat benda ni daripada siapa? Adakah daripada sahabat Nabi? Adakah daripada siapa? Kalau dia kata daripada wali, wali yang mana satu yang ajar ayat-ayat pantun ni? Pernah tak terfikir? Inilah yang dikatakan orang berguru di alam mimpi. Faham? Ada kadang-kadang mereka yang masuk dalam badan mereka dan mereka dapat benda ni ilham. Kebanyakan orang-orang lama ni dia orang banyak berguru dekat dalam mimpi. Dalam mimpi ni kita tak boleh kata benda ni berlandaskan Islam. Walaupun ada sebutan Allah, Muhammad ke apa benda, tetapi benda itu dah terlampau jauh sangat dari. Tapi masalahnya, bila kita cakap macam ni, dia orang kata inilah ilmu orang dulu-dulu. Ilmu orang dulu-dulu tak salah bang kakak. Tapi masalahnya kalau dia bercanggah dengan agama, kena tolak lah. Okey, kena tolak. Kalau tidak, masalah. Okey, kenapa Tuan Edika delete video bab leluhur tu? Leluhur? Yang mana? Saya bukan delete bab leluhur, akaun saya kena ban. Mana ada saya delete? Saya kalau dah masuk je video dalam, saya mana pernah delete akaun tu kena ban. Okey. Yang uruskan akaun saya boleh kata 90% yang uruskan akaun TikTok saya berolah. Okey, cumanya berolah pula tak simpan video-video. Dia tak simpan sebab dia kata dia punya apa? Memori dia kecil. Mungkin dia minta aku belikan telefon baru ke apa, aku tak tahulah. Kadang-kadang dia orang ni ayat dia. Kan? Ada kata memori kecil. Kan? Apa video-video ni semua habis dah ni kan. Dah. Cuma dia tengah buat permohonan lah kan. Ada rezeki dapat lah balik akaun tu. Banyak video-video saya yang dekat akaun Edika Yusof. Yang apa Edika Yusof live tu, video-video tu banyak yang saya pun tak simpan. Jadi kita harapkan dia tersimpan dalam live tu. Kan? Habis semua lebur kan. Tapi tak apa lah, kita terus je lah continue. Kita dapat satu-satu benda yang kita perasan, yang kita rasa boleh bagi tahu orang ramai, dan kita bagi tahu je lah. Okay? Clear lah? Bagus. So korang kena tanya lah kalau kau dapat ayat-ayat mentera macam tu datang daripada mana, siapa yang bagi, kena tahu benda tu. Jangan main-main. Okay, jangan nak main-main benda tu. Tapi kalau korang still nak terpengaruh, sebab ayat-ayat macam tu boleh melahirkan atau boleh mendatangkan ke bangsa kadam. Okay, boleh melahirkan datangnya bangsa kadam. Itu yang kita tak nak kan. Kita takut kat situ je. Okay, Ustaz, lepas saya mandi limau, kenapa kepala saya berjunuk? Itu tindak balas kak. So apa kau kena buat? Kena continue lagi mandi limau. Kalau boleh limau tu gosok kat bahagian kepala. Sekurang-kurangnya akan nak tahu buhur utama yang ada dalam badan akak adalah dekat bahagian kepala akak. Okay. Continue lagi insyaAllah. Ustaz, kena bermusiam nak cepatkan proses perubatan. Macam mana? Sebab emergency. Tolong hampa baca. Bagi Ustaz baca apa ni. Ustaz, bermusiam nak cepatkan proses. Ustaz kena bermusiam. Aku kena bermusiam. Ustaz. Dia kena bermusiam tu. Cek kena kena bermusiam. Nak percepatkan proses perubahan macam mana sebab emergency, tolong hampa, tolong baca ni, tolong bagi tahu Ustaz. Taklah ni mana hang tahu hang kena dengan bermusiam, siapa bagi tahu? Tok bomo tu telefon hang kata dia, hello, Assalamualaikum. Ini nama ni Fatimah ke? Lah ni aku tengah buat ni ilmu nak bubur kat hang ni, hang jaga-jaga apa letak telefon ke macam mana? Mana hang tahu? Mana hang tahu hang kena bermusiam ni? Siapa bagi tahu kat hang? Siapa bagi tahu dia kat babu dia kena bermusiam? Ini kalau kata bomo tu telefon ya, ini sejarah dalam rawatan tau. Bomo telefon pesakit. Mana dia tahu? Ada tak dia? Tengah berubat sekarang ni, kami dah 2 bulan. Kami dah 2 bulan lebih berubat Ustaz. Kami berubat merata tempat. Mana kata bermusiam tu hak bagi tahu tu perawat tu. Perawat tu yang bermusiam sebenarnya. Kan? Macam mana pula dia boleh tahu lah benda tu bermusiam lah, bomo apa. Kan? Saya nak tolong akak macam mana tak tahu. Ada masuk jadual lah kak. Jadual kita berapa lama dah full? Dah full lah semua. Bulan 10 full. Berapa lama dia full tak tahu? Full lah, full. Bulan 10 dah full dah. Dah tak ada. Full lah. Okey, untuk jadual bulan 10 kita ada sediakan 30 jadual, lebih kurang 30 tak sampai kot.
Tak Empat, sampai. 8, berapa kan? 5, 10, 15, 5, 20 10, jadual. 15, 20. Okey, saya ada tutup satu jadual, pukul 10.30, 9.30, 10.30, 9.30 kan? 8.30, 10.30. Saya ada tutup jadual untuk 10.30. Okey, mana-mana yang saya lebihkan, saya beri keutamaan dulu kepada rawatan susulan. So jadual untuk 10.30 tersebut kami memang bagi pada mana-mana rawatan susulan yang tak dapat jadual, tak boleh tembus masuk jadual saya, nanti tolong PM dengan Mamu, nanti kita akan yang mana betul-betul masalah lah. Okey, kalau rasa macam setakat benda-benda kecil tak payahlah. Betul-betul masalah, nanti bagi tahu Mamu, kita akan masukkan dalam jadual yang kita kita tak buka dekat dalam tu So ada 10.30, ada satu lagi jadual 10.30. So lebih kurang 5, 10, lebih kurang 20 orang. Okey, lebih kurang 20 orang boleh masuk dekat dalam jadual yang kita tak buka lagi. Okey, jadual tu. Boleh try lah guys tu. Yang mana yang tadi kena Momo siam tu apa, boleh try lah, tanya dengan Mamu. Okey, aku kena sebab jadual ni saya tak jaga. Okey, nanti ada orang cakap dia pilih. Saya tak jaga langsung jadual. Okey, saya tak jaga langsung jadual. Saya takkan tahu siapa yang datang dekat pusat rawatan saya, penyakit apa pun saya tak tahu. Okey, cuma dalam link tu kita bagi tahu sebelum datang jumpa dengan saya, tolong minum apa? Tolong minum air tawar dulu selama 7 hari, tengok ada tindak balas ke tidak. Ada tindak balas baru datang. Dan saya minta maaf sangat-sangat, saya dah tak mampu nak balas WhatsApp yang sampai dah mencecah 37,000 orang. So korang boleh masuk dalam grup tele, nanti kat situ akan banyak info-info yang akan dapat. Okey, tolong kat situlah. Saya pun sebab salah juga, saya tahu ramai kecemasan. Okey, ataupun boleh jumpa dengan perahu-perahu penampilan tu. Okey, boleh jumpa. Mana nak beli gelang tu? Dekat Mamu punya boleh, dekat Infinite saya boleh, dekat Shopee pun boleh. Dekat Shopee tekan je pusat rawatan IK pun boleh juga. Okey. 3 hari lepas tabur garam muncul ular hitam tapi dah dibunuh oleh kucing saya. Selama tak tabur garam, ular hitam tak muncul. Lepas tabur garam, bersepah ular tu lagi. Korang lebih suka percaya macam mana tau. Macam ni kan, ni pagar. Okey, ni pagar. Masuk dalam baju. Korang lebih suka percaya macam tu, kau tahu tak? Aku kadang-kadang buktikanlah, memanglah jin tu tak boleh terzahir. Tapi sekurang-kurangnya tak macam tu tau. Dia suka macam dia ambil. Dia orang suka yang macam tu. Dia orang rasa macam okey, confirm hantu dah hilang. Dia orang punya mentality tu, dia jadi macam aku sendiri kan. Macam kami perawat, kami bukan nak jatuhkan, tapi kami pun apa yang dia ambil ni? Dia ambil angin ke? Berbekalkan jubah sikit, pakai sampai ke atas, ikat ini, tak tasbih satu kat sini, pakai kepiah sikit, jalan tegak-tegak sikit, dah hantu dia ambil macam tu je. La ilaha illallah. Carilah benda yang korang boleh nampak pembuktian. Manakan saya tak kata produk saya ni bagus ke tidak. Kau tengoklah dekat dalam Telegram tu berapa banyak. Selama ni dalam rumah dia tak keluar buhur. Buhur tak ada pun dalam rumah dia. Tetapi lepas dia buat benda tu, buhur tu muncul. Takkan kau nak cakap aku pula pergi rumah dia pergi letak buhur pula. Aku rumah dia pun aku tak tahu. Faham tak? Ada macam ini mesti edikan. Bila masa pula aku pun tak tahu rumah dia kat mana kan. Macam mana pula aku nak pergi letak. Okey, benda tu adalah pembuktian. Paling-paling tidak pun cari satu wanita yang tak berapa kuat semangat dia, cuba rukiahkan terhadap pesakit tu dekat tengah-tengah rumah. Okey. Ni aku ajar satu lagi korang, aku ajar kongsi satu lagi cara kalau dia tak sediakan, kalau mereka tidak menyediakan alat pagar rumah, cari orang yang sakit dalam rumah tu, kemudian rukiahkan dekat tengah-tengah rumah. Kalau macam contoh rumah kau petak, duduk kat tengah-tengah tu, kemudian rukiah kat tengah-tengah tu. InsyaAllah benda yang ada dalam rumah tu akan menguasai wanita tersebut. So kurang-kurangnya kau tahulah betul ke tak betul rumah kau tu ada gangguan. Tak, paling simple. Betul tak pagar kedai ni bukan murah tau. Sampai 3,500 pun ada. Lebih baik kau buat ADS Facebook. Nanti beribak kan. Lagi bagus macam tu. Aduh, aku. Kadang-kadang. Tak. Kan kalau kita cakap lebih, orang cakap kita dah condemn. Tapi masalahnya, saya dulu bukan kata garam, daun bidara, pokok bidara, sampaikan ke pokok kaktus semua. Habis semua dah letak dalam rumah tu. Hantu tak lari-lari juga kan. Okay. Ini pengalaman. Nampak yang tadi? Kita tak cakap. Saya pun tak tahu dia siapa. Lepas dah buat garam tu, ular pun keluar. Kau gila kah? Ular boleh keluar. Okay.
sampai ular pun keluar. Tapi masalah mentaliti orang Malaysia ni daripada zaman dululah dia bawa-bawa. Panggil ni sengap, dia bersilat sikit je, hantu dah hilang lah. Kalau macam tu siapa-siapa nak bina rumah lebih baik panggil kau dulu silat kat rumah tu. Kan? Tapi ini mentaliti. Orang lebih suka bersembang, orang lebih suka penceritaan yang tidak ada pembuktian. Ini masyarakat Malaysia memang macam ni kan. Dia suka cerita, pagi tadi saya telah merawat seorang pesakit di mana perutnya dah nak meletup sangat. Lepas tu ataupun macam ni, saya telah merawat satu lelaki di mana kulitnya semua dah teruk ni. Tapi kau tak tengok pun kulit dia macam mana. Ada pun sikit lah kan. Alhamdulillah dah settle. Kau gila ke kau, kulit dah macam ular kena sopek je tu tiba-tiba dah boleh settle. Kau ya ke tak ya dah settle? Kau je cakap dah settle, dah tu pesakit pula tak jumpa aku. Pula dah. Itu ayat je, belum settle lagi. Mana boleh kau kena sisik ular, masa kau jumpa dengan perawat tu terus boleh hilang. Mana boleh? Dia ada rawatan susulan dia. Yang kau tengok tu VTT je. Okey? Saya kalau cakap benda ni banyak benda saya boleh keluarkan. Air meletup lah kan, apa semua. Apa benda pula air boleh meletup pula. Kan? Okey, come on lah kan. Saya lebih suka orang-orang yang buat benda macam ni. Saya lebih suka dilakukan secara live. Because live, semua orang boleh tengok, semua orang boleh perhatikan, semua orang boleh tengok kalau kata ada penipuan-penipuan ke apa, semua orang boleh tengok. Saya lebih prefer benda macam tu. Mana kata, okey dekat situ, macam contoh saya buat live. Saya buat live ni, bukan kata golongan yang disihir je tengok tau. Golongan perawat pun ada ribuan orang sedang memerhati. Ada orang yang bagus, dia mengambil itu sebagai satu ilmu. Tetapi ada orang yang berasap dengki, ada juga yang menyerang. Ada juga yang jenis orang yang cuba nak jatuhkan, macam-macam. Orang yang memerhati ni macam-macam. Akan tetapi, ia lebih jelas berbanding benda yang dirakam sekerat. Okey, benda-benda macam ni kan, jangan untuk konten dan okey. Tapi kalau kata untuk korang anggap satu kehebatan tu, saya rasa susah. Sebab apa? Lebih baik dengan kehebatan yang kau ada ni, kau bantu orang ramai. Daripada kau live daripada pagi sampai malam, cerita pasal ilmu pagi sampai malam. Ni aku 37,000 orang. Aku saja WhatsApp 37,000 orang nak kena rawat. Aku tak tahu berapa tahun nak kena habis. Tak? Daripada kau duduk kat pondok sampai ke pagi, lebih baik ramai orang nak jumpa kau. Lebih baik kau bagi peluang dan ruang pada orang untuk dirawat. Sebab kamu ada satu ilmu yang mungkin tak ramai orang ada, ataupun kamu mungkin satu-satunya guru, ataupun kamu guru kan. So why not kamu bagi peluang orang. Sebab macam contoh kaedah bermain dengan saka, bukan semua orang tahu boleh main dengan saka ni tau. Saya daripada pengalaman saya bermain dengan saka dan pengalaman saya melihat rawatan tentang saka, majoriti kalau perawat ruqyah memang tak boleh buat. Okay? Majoriti, saya tak kata semua, kebanyakannya tak boleh buat. Sebab penyusunan saka ni dia banyak tau, dia punya spesifikasi, nak kena tahu saka ni daripada mana, nak kena tahu siapa owner dia. Okey, adakah pemutus saka itu boleh terputus? Kau tanya dengan pesakit tu, terputus ke tak terputus? Saya tak cakap, kamu tanya dengan pesakit tu. Macam contoh kan ada setengah orang juga, okey melayani terputuslah kamu kan ni. Besok lusa kamu tanya dengan pesakit tu, okey ke tak okey? Okey. Kamu jangan ingat, mereka tidak menunjukkan gambar pesakit. Pesakit tu confirm okey. Macam saya tunjuk tahu muka pesakit. So mana kata kamu boleh PM terus dengan pesakit tu. Faham tak? Dan kalau kata pesakit tu masa sakit pun saya tak takut. Sebab saya berpegang pada satu. Yang mengizinkan kamu tu sihat tu bukan saya. Yang mengizinkan kamu sihat tu Allah Ta'ala. Tapi dalam masa saya membantu, banyak dah kurang daripada contoh tak boleh tidur, dah boleh tidur malam apa. Dia dah mula ada pengurangan. Faham tak? Ada setengah orang, kenapa sebenarnya isu pasal muka? Sebenarnya isu pasal muka ni yang saya nampak ni satu je. Dia bukan soal aib tau. Dia bukan masalah aib. Bukan pesakit tu yang pergi buat sihir dengan orang. Dia tak buat sihir pun dengan orang. Dia kongsikan kepada masyarakat dan dia minta agar masyarakat yang memerhatikan tu sama-sama kita doa. Sebab yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Saya gunakan pengalaman dan ilmu yang saya ada. Dalam masa yang sama saya nak doa orang ramai bantu untuk kesembuhan akak ni tadi. Sebenarnya tak nak tunjuk muka ni dia banyak sebab boleh jadi orang dia sendiri, boleh jadi benda tu satu konten,
boleh jadi benda tu perempuan ni memang ada masalah mental, boleh jadi perempuan tu ilusinasi, boleh jadi dialog-dialog yang disampaikan benda dah setting. So banyak tau benda tu. Okay, banyak benda yang lebih pada negatif daripada positif. Yang saya nampak lah kan. Tapi terpulang pada masing-masing. Tapi kalau kata ada kes-kes menarik, contoh meletup, air meletup sana, apa semua boleh meletup. Nasihat saya benda tu dibuat secara live. Sebab kamu bukan tak pandai buat live, kamu pandai buat live. Kenapa ada kes-kes yang kita rasa macam ini perlu dikongsikan kepada orang ramai? Sebab benda ni orang ramai memang tak tahu. Saya antara perawat yang buat secara live dan sekarang ni dah mula ramai lah buat dalam live apa semua. So sekarang ni baru ramai masyarakat terbuka minda tentang sihir. Okay. Dulu tak ramai orang tahu pasal sukma. Lepas kita bercerita pasal sukma apa semua, barulah semua dah cerita pasal sukma bomoh lah apa semua. Dulu tak ada orang cerita tahu pasal sukma bomoh ni, tak ada orang cerita pun. Okay. Baru dah terkeluar pasal sukma bomoh ni apa semua. Okay. Lepas tu macam-macam lah. Macam-macam benda yang mungkin selama ni mereka tak tahu ataupun tak perasan ke, tu saya tak tahu kan. Okay, tu saya tak tahulah. Tapi tak apalah, banyaklah perkembangan daripada buat VTT saja, buat VTT tapi VTT yang menyeronokkan diri sendiri. VTT yang rasa bangga dengan diri sendiri. VTT yang syok sendiri kan. Okay, banyak je bagakal. Kadang saya masuk, ada orang boleh bercerita pasal saka. Okay, boleh bercerita pasal saka. Ada pesakit saya datang kat saya, pesakit saya PM dengan perawat tersebut. Perawat tersebut kata tak, dia tak boleh rawat saka. Tapi kau cerita pasal saka ni gila-gila sangat ni. Kalau bukan bidang, tak payah cerita pasal benda tu. Kalau kamu dalam bidang tu, okey, then tak ada masalah. Tapi kalau kamu bukan bidang, lebih pada VTT lah kot. Mungkin lebih pada VTT lah. Okey, lebih pada VTT. Apa maksud membaca Al-Fatihah banyak cahaya kuning? Kau baca Al-Fatihah ni kat mana ni? Apa maksud baca Al-Fatihah banyak cahaya kuning serak masuk dalam badan, bila sedar tu badan jadi letih? Ni susah nak jawab ni. Ini energi, kamu menarik energi ke apa sebenarnya ni? Kamu dapat benda tu daripada mana? Okey, kemudian kamu baca Al-Fatihah tu berapa banyak? Kamu dapat ijazah tu daripada mana? Okey, cuma cahaya kuning ni dia agak panas sikit kalau masuk dalam badan. Tapi saya nak kena tahu tu kamu dapat benda tu daripada mana? Okey. Boleh ke saya Ikhtiar Zuriat dengan Ustaz? Dah 2 kali dah operate ni dia ada balik. Boleh Ikhtiar Zuriat ni Kak. Okey. Ending dia saya akan gunakan kelapa yang saya ajar kelapa bakar tu. Cuma jangan masukkan halia je. Tapi dengan saya untuk masalah Ikhtiar Zuriat, saya fokuskan kepada adakah akak ini ada sihir dalam badan yang membuatkan benda itu menjadi masalah. Okey. So saya akan rukiahkan dulu, saya akan cari ada poin-poin kunci-kunci yang masih terikat ke terkunci ke apa, saya cuba pecahkan benda tu dulu. Okey, kemudian kamu tengok macam mana berlaku pada kamu. Okey, tapi kalau kata kamu memang tak ada gangguan, tak ada apa, memang belum dapat zuriat lagi, itu kita kena berserah pada Allah Taala. Okey, yang tu kita kena berserah. Ustaz, bila stok tasbih sampai? Stok tasbih ada stok kan? Ke dah habis? Stok team packaging akan update Monday nanti untuk letak ke tak, so ada banyak. Saya rasa yang dah ready lah, yang dah boleh dimarkan. Saya rasa tinggal ada 15 kot, 10 ke 15. Tak tahulah, Mamu dah buka semalam, saya pun tak tahu. Saya tak tahu ada lagi ke tak. Okey, saya tak tahu. Saya mampi Ustaz dengan Mamu dan Superman datang ke Pulau Otak tu. Dia minggu Ustaz dengan saya, tiba-tiba Superman datang. Mamu buat kereta lah kot masa tu. Kan aku buat Mamu ke. Saya seorang pesakit sihir. Nak tanya macam mana saya tak nak kena sihir lagi. Saya dah banyak kali berubat, tapi trap datang lagi. First, kamu nak kena tengok sama ada kamu berubat yang datang tu sihir yang sama ataupun bukan. Kalau kata sihir yang sama datang juga, mana kata kes kamu tu tak selesai lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu nak kena tengok, adakah orang itu masih menyihir kamu lagi? Okey. Dan yang ketiga, kamu nak kena tengok berapa banyak yang telah dihantar kepada kamu. Sebab perawat boleh trace benda yang ada dekat dalam badan kamu saja. Benda yang belum nak masuk lagi, kebiasaannya susah perawat nak trace. Okey. Ada yang jenis boleh trace tapi dia akan memakan masa. Okey. So apa yang kamu nak buat, kamu kena teruskan rawatan, jangan putus dulu, buang dulu apa yang patutnya,
Kemudian kamu tengok pada mimpi kamu, ada tak lagi orang yang mengatakan sihir ni datang dalam mimpi kamu? Dalam keadaan senyum ke macam mana ke, ada tak lagi? Lepas tu kamu tengok, ada tak lagi kamu punya roh ataupun kamu sedang sedap-sedap tidur tiba-tiba terkejut. Tengah sedap tidur masih terkejut. Kalau roh kamu tak tenteram masa kamu tengah tidur, makna kata ada serangan masih sedang berlaku. So apa yang saya boleh nasihatkan kamu, pukul 3 pagi bentang sejadah, takbir terus, buat solat hajat 2 rakaat. Masa sujud yang terakhir tu sebutlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sebutkan banyak kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, sebutkan banyak kali. Dalam masa kamu sebut tu, dalam hati kamu, ya Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada orang yang menghantarkan sihir pada aku. Okey, minta Allah Taala bagi hidayah pada dia. Okey, kalau kamu kata ya Allah pulangkan balik sihir ni dekat dia, dia pergi berubat. Tukang perawat tu kata kamu yang buat. Yang sini kata sini buat. Yang sini kata sini buat. Okey. So dia nak dapat kesudahan tu payah. Okey. Tu saya dah bagi tu sebab benda yang saya ajar ni adalah benda yang saya buat sendiri di waktu saya disihir. Okey. Apa yang saya ajar dekat korang ni adalah benda yang guru saya sampaikan kat saya ataupun pengalaman-pengalaman saya dirawat dan saya nampak ada tindak balas baik dan saya ajar kepada anda semua. Siapa-siapa yang dah pergi rawat, dah banyak sangat duit keluar, yang dah tak mampu dah, rasa macam tak mampu macam mana dah, macam mana aku nak buat, saya ajar satu kaedah, rawat diri kamu sendiri tanpa menggunakan walau RM1 sekalipun. Tetapi kena konsisten. Selepas solat subuh, lepas dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas kamu bagi je salam, kamu tidak boleh bercakap dengan sesiapa, kamu tak boleh, kalau saya buat benda ni biasa saya akan gelapkan suasana tu biar jadi gelap sikit. Okey, dia jadi macam gelap sikit ke, orang rumah saya ke, anak-anak semua saya takkan peduli. Okey, saya akan ambil tasbih saya akan jalan ayat kursi tu 100 kali. Tapi kamu kena sediakan bekal muntah kat tepi tu. Okey, kalau saya kena sihir yang kuat, inilah perkara yang saya amalkan dan inilah perkara yang saya buat. Pernah tak saya kena serang dengan tok-tok bomos di waktu saya merawat? Ya, saya pernah. Saya pernah buat benda ni sampai menyembuh darah keluar daripada mulut pun ada. Okey, kalau ada manusia yang kata apa punya perawat bodoh lah boleh kena serang, makna kata kamu tak yakin dengan apa yang Allah Taala izinkan berlaku pada diri kamu. Okey, apa saja benda yang berlaku tu tak semestinya disebabkan sihir, sebab Allah Taala tu mengizinkan perkara itu berlaku. Dan apabila perkara itu berlaku pada kita, makanya kita akan mula lebih dekatkan diri pada dia. Selama ni kamu solat subuh, tapi kamu tak pernah pun buat pengamalan ayat kursi tu. Tetapi bila kamu dah kena, mana kata kamu akan lebih dekat dengan dia. Okey? Kadang-kadang bila saya pun manusia biasa. Saya bukannya ulama, bukannya orang-orang yang wali-wali ke apa semua. Saya cakap terus terang, saya pun kurang. Ada juga solat-solat saya tertinggal. Ada juga benda-benda yang nakal-nakal ke apa. Saya pun sama macam korang juga. Tapi ada keilmuan yang saya dah belajar. Dalam masa sama kat situ, saya cuba mendekatkan lagi. Sama-sama lah kita ubah mana tu untuk lagi baik. Okey, itu amalan yang saya kongsikan kat korang. Yang mana yang dah penat sangat merawat, cubalah jalan ayat kursi 100 kali tanpa henti, jalan terus. Okey, jalan terus. Okey, insya-Allah banyak manfaat dia yang korang akan dapat. Okey, cuma penatlah sikit kan. Tapi kalau benda tu korang dah konsisten, dah selalu buat, okey, insya-Allah okey. Okey. Ustaz, saya amalkan ayat kursi 7 penjuru sampai mimpi saya dapat barang dalam bungkusan 4 tempat dalam rumah. So mana kata mimpi awak ni menjurus kepada keturunan ni. Okey, mimpi awak menjurus kepada keturunan. Kalau awak boleh pergi kat VTT saya dah ajar cara macam mana nak jarakkan diri dengan sakit keturunan. Ataupun awak boleh masuk dalam grup tele, minta kat diorang apa video saya yang saya ajar macam mana cara jarakkan diri dengan sakit keturunan. So sebelum awak tidur, awak boleh buat pengamalan tu supaya diri awak ni jarak dengan sakit keturunan. So kalau kata ayat kursi tersebut, kalau awak buat banyak sangat halangan berlaku, mana kata diri awak tu tak kosong lagi. Okey, bila diri awak tak kosong, ayat suci tu nak masuk, nak menyinak masuk dalam tubuh badan, dia akan jadi stuck sebab ada benda lain yang menolak. Benda kita nak masukkan, dia tolak. Benda dia nak masukkan, dia tolak. Okay, jadi payah sikit. Okey, cuba insya-Allah. Saya teringin nak makan tengah hari dengan ayah. Makan tengah hari. Aku tengah hari pun kadang-kadang tak sampai office lagi. Macam mana aku nak makan tengah hari kadang-kadang. Ustaz, saya selalu mimpi laki yang tak dikenali. Sihir ke tu? Mana nak tahu. Laki tu suruh naik kotak. Cuba tengok lah. Sihir ke tak sihir. Mana aku nak tahu dah lah. Kau sendiri pun tak kenal laki tu. Lepas tu kau cakap kan. Tanya kan aku pula. Laki tu sihir kau ke tak? Mana aku tahu. Saya mana tahu. Allahu Akbar.
Ah, Al-Fatihah. uh, Macam ni. Al-Fatihah tu saya dengan ceramah baca 41 kali. Al-Fatihah tu saya dengan ceramah baca 41 kali, 4 hari amalkan, dapat mimpi macam tu. 1 hari badan letih. Boleh je. Okay, boleh je nak amalkan. Selagi benda tu tak bercanggah dengan agama, boleh je. Tapi kadang-kadang ada benda yang direka-reka. Kadang-kadang 41 kan. Dia dapat benda tu daripada siapa? Adakah dia pernah kena sihir? Kadang-kadang benda boleh reka-reka bang kakak. Nak nampak macam perawat ni, dia boleh reka-reka. Okey, baca benda ni 47 contoh, 49. Benda boleh reka-reka. Tapi selagi benda tu dengan baca Al-Fatihah je, then tak apa, tak ada masalah. Go ahead, teruskan je. Okey, boleh je. Saya suka mimpi bersetubuh dengan lelaki tak dikenali. Maksudnya apa Ustaz? Kalau kata benda tu kerap kali berlaku, kena dapat rawatan. Sebab mimpi bersetubuh ni dia banyak kategori kak. Keturunan pun boleh jadi, kena sihir pun boleh jadi, benda-benda menumpang dalam badan pun boleh jadi. Okey, kalau akak dia selalu pergi hutan kadang-kadang pun boleh jadi juga. Okey, tu nak kena tahulah dia bersetubuh dengan kamu tu kenapa. Okey, yang tu nak kena berdepan. Soalan yang seterusnya. Ke-12 tadi patut mata macam Satu. tapi aku tak tidur ni kan. Tak tidur lah. Susah nak tidur lah. Satu. Dan nak buku satu. Ustaz, kalau orang masuk apa ni terlepas dah. Ustaz, kalau orang masuk jin, saya terus sembelih pakai apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Ambil tu, kau yang makan. Itu kena berdepan lah Bang Oyen. Okay. Ayat sembelih ni Bang Oyen, bukan satu ayat Bang Oyen. Dia banyak ayat dia Bang Oyen. Kau tengok juga jin tu besar mana. Kalau kau jin tu besar, kau pakai sudu garpu je kau sembelih dia sembelih kau balik. Okey, kau nak kena tengok. Okey, dia kalau macam saya belajar ada 14 ayat sembelih ni, dia ada 14 ayat. Salah satu je kita guna, tak payahlah kau guna semua, okey. Okey, cubalah kan. Kan Allah Taala tu izin, sembelih lah. Okey, dia ada 14 dia punya kata kekunci dia. Tu kena berdepan nanti insya-Allah saya ajar pelan-pelan Awak nak sembelih. Ni kalau jenis macam ni nak sembelih pakai ayat apa? Jenis macam ni nak sembelih pakai ayat apa? Kau jangan semua sembelih pakai ayat sama, disembelihnya kau balik. Salah sembelih, dia cari kau balik sampai dapat. Macam contoh saya tak puas hati dengan Mamu. Okey? Mamu tak ada kekuatan sebab Mamu dah berada kat tempat saya. Saya pun tumbuk muka Mamu, dah bengkak. Dia tak ada kekuatan nak lawan saya. Tapi Mamu ni tak mati lagi, dia pun balik. Besok dia pergi belajar silat. Kau tunggu masa dia masih remat aku balik punya. Tunggu masa. Umpamanya macam tu lah. Kan? Umpamanya macam tu lah. Bila amalkan ayat kursi 7 penjuru, lepas tu esoknya badan saya jadi lengur. Kenapa Ambil minyak 1000 bisa, sapu kat badan, okey, ataupun boleh potong limau. Saya nak cakap kenapa tu susah saya nak cakap sebab saya tak pernah jumpa dengan awak. Kalau berdepan tu mungkin kalau dengan saya cuba cari punca. Kenapa kau kena sihir? Kenapa? Saya akan cari punca dulu. Okey, saya akan cari punca, baru saya akan nasihatkan. Lepas tu kamu janganlah buat lagi benda tu. Okey. Apa lagi ni? Kalau pasangan sendiri yang sihir kita, macam mana Ustaz? Ini masalah ni, pasangan sendiri yang sihir ni. Okey. Saya nasihatkan kepada 9.1 juta penonton. Okey. Jangan kamu sihir. Kenapa saya tak izinkan ataupun kenapa Allah Ta'ala tu tak benarkan sihir antara satu sama lain ini berlaku? Okey. Sama ada kamu sukakan perempuan itu, kamu calik minyak pun dipanggil sihir. Sama ada kalau kamu bencikan wanita tu, kamu nak bagi dia tergila-gila kat kamu pun, itu pun dipanggil sihir. Kamu kena yakin yang jodoh ini hak milik Allah Ta'ala. Kamu kahwin dengan perempuan tu disebabkan sihir, macam mana pun hidup kamu akan merana. Kamu jangan fikir kamu dapat perempuan ni, kamu kahwin, kemudian kamu ni, lepas tu kamu akan happy. Tak. Hidup kamu tetap akan merana. Okey? Macam mana pun mesti kena. Walaupun orang tak sihir kamu, tetapi emosi kamu apa semua akan lebih tekanan teruk daripada orang disihir. Orang yang disihir ni, orang yang kena sihir ni, mereka ada peluang dan ruang untuk dapat catch up kejayaan, tapi disebabkan sihir yang kena kat dia tu, membuatkan dia jadi bodoh. Dia jadi macam bangang-bangang. Dia jadi apa benda pun tak boleh nak buat. Jadi terbayang kat kamu seorang je. Kan?
selama mana dia disihir, selama itulah dosa dia kamu nak kena tanggung. Berapa ramai orang yang disihir tidak boleh melakukan solat. Engkau sendiri pun tak solat, lepas tu kau pula sihir orang. Okey, selama mana dia tak solat tu, siapa yang nak tanggung dosa dia? Okey, jangan main-main tau benda ni. Orang yang kena sihir, dia nak solat memang susah. Ada orang yang boleh lawan nak bersolat pun, time tu lah tiba-tiba terkencing dalam seluar. Kau tanya orang yang pernah kena sihir. Kau jangan dengar cakap orang yang agak-agak. Kau tanya orang yang kena sihir. Okey, yang dah biasa kena sihir, dia apa yang aku cakap ni sebab aku sendiri pernah alami. Pasal tu apa yang aku cakap, pasal tu aku ni ramai orang suka dengar sebab benda tu aku sendiri alami. Okey. Bila nak bangun solat, dah ni dah. Lagi last rakaat dia keempat dan tu tai nak terkeluar. Kau nampak dia punya kurang ajarnya sihir. Okey. Bila tai nak terkeluar, bila kau dah solat, kau dah rukuk, dah sujud, kau terasa macam konon-konon tai tu dah terkeluar dah. Jadi kau rasa macam kau nak tengok orang solat tak kalau macam tu? Kau pun tak, betul ke tai aku dia terkeluar ke tak? Dah terkeluar. Kau akan jadi macam tu tau. Bila kau dah was-was dalam solat, kau nak solat macam mana? Okey, selama mana dia jadi macam tu, siapa yang nak tanggung segala dosa dia? Okey. Pasal tu orang-orang yang nak sihir orang ni, jangan ambil benda sebagai benda remeh. Okey. Ada orang kadang-kadang dah ada 5 orang anak, 6 orang anak terpisah disebabkan mula-mula dulu kau pernah sihir dia. Itu Allah Ta'ala tengah uji kau tu. Okey, Allah Ta'ala tengah uji kau. Saya pernah rawat beberapa kes di mana lepas kita, ada satu kes yang saya jadi macam, saya tak boleh lupa satu kes sampai sekarang. Aku rasa kes tu ada kot dalam YouTube. Apa tajuk dia? Aku dah lupa. Satu kes tu ada dalam YouTube tak saya masukkan. Perempuan ni, dia balik rumah, dia tak kenal dengan suami dia. Okey. Tahu. Perempuan ni lepas kita rawat, kita dah balik sukma dia, dah bagi dia mandi 5 apa semua. Dia balik rumah, dia cakap, awak ni siapa? Macam mana saya boleh kahwin dengan awak? Sedangkan dulu saya dengan awak, saya benci dengan awak. Itu yang kadang-kadang, bila macam contoh, saya rawat, kalau macam contoh saya nak rawat, saya tahu dah orang ni, kita dapat rasa dah, Aish, ada something wrong dekat dia ni. Macam mana aku nak buat? Kau ni dah kahwin masalahnya. Kalau aku buka je kunci ni, bila kau jadi balik diri kau sendiri, memang habis. Memang akan habis. Berkecai semua rumah tangga sebab dia memang berkahwin dengan orang yang dia memang tak suka. Macam mana dia boleh kahwin dengan orang tu? Okey, ini sihir punya penangan. Okey. Saya kadang-kadang kami yang merawat ni pun, kami pun kadang jadi macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Kami pun jadi macam tu tau. Okey. Tapi disebabkan pegangan kami yang betul itu betul, yang salah itu tetap salah, makanya bila kita dah kesan ada ikatan yang tidak sepatutnya ada pada tubuh badan manusia, kami kena leraikan, maka kami akan leraikan. Selebihnya terpulang pada Allah Ta'ala. Okay? Suami datang jumpa dengan saya, macam mana Ustaz saya nak buat? Saya cakap tugas saya menyelesaikan masalah saja. Apa yang saya boleh buat, kamu kena berdoa balik pada Allah Ta'ala sebab jodoh ni milik dia. Kamu buat-buat ni, jodoh dipanggil buat-buat punya jodoh. Kan? Kamu hantar jin dalam badan isteri kamu. Kan? Adakah bila kamu bersetubuh dengan isteri kamu rasa kamu bersama dengan isteri kamu? Tak Ustaz, saya ada rasakan macam ada benda lain juga. Adakah kamu juga turut diganggu? Turut diganggu kan? So benda ni tak ada kesudahan, tak akan ada kesudahan dia. Okey. So siapa-siapa yang terkena sihir tersebut ataupun siapa-siapa yang nak sihir dengan cara yang macam tu, kau fikirlah masak-masak. Fikir betul-betul sebelum kau nak sihirkan orang tu. Saya ada tak puas hati dengan orang? Ada. Mamu ada tak puas hati dengan orang? Ada. Cukup kita doa pada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhanku, jauhkan dia daripada aku. Aku tak tengok muka dia. Kita manusia biasa. Kita takkan lari daripada perasaan hasad, perasaan marah. Takkan lari. Benda tu macam mana pun ada. Apa yang saya boleh buat, yang saya kongsikan. Saya pun ada juga sakit hati dengan beberapa orang. Apa saya buat? Saya block lah. Saya block, saya tak nak tahu pasal hidup dia langsung. Faham? Selagi kamu menyelongkan tentang kehidupan dia, selagi itulah kamu akan sakit hati. Okay? Ada juga yang beberapa perawat yang tak berpesafahaman dengan saya. Saya sampai cakap dengan dalam grup saya, perawat ni punya cerita tak payah bagi tahu dengan aku. Sebab not my level. Not my level. Apa aku nak dengar cerita dia? Sebab aku tahu dah dia punya, kan? Sebelum kita nak pergi ambush pun, dia punya orang kampung dah bagi tahu dah dia ni siapa. Jadi kenapa mesti aku nak layan satu budak mental, sedangkan aku ni tengah tolong orang ramai, aku nak layan satu budak mental buat apa? Saya pernah kongsi kan, voice orang kampung ni cakap apa, tak payahlah, tak cakap dengan ayah Edika, tak payahlah pergi collect dia pun bukannya betul pun. Orang kampung
Kenapa dia cakap macam tu? Lepas tu aku dah layan ni nak buat apa? Apa aku buat? Aku block. Terus aku tak tahu pasal hidup dia. Dah. Habis cerita. Kan? Macam tu juga dengan korang. Kalau kau rasa memang ada orang yang bermasalah dengan kau rasa benda tu memang orang tak suka dengan kau, kenapa kau block? Terus tak payah tahu pasal hidup dia. Dah, kau tak sakit kepala. Selagi kau masih mengintai benda tu, selagi itulah nanti kau akan ada yang tak puas hati, ada lagi tak puas hati, sampai ke sudah tak habis. Kan? Itu yang last kali geram tu yang pakai sihir tu. Okey, itu kita tak nak. Clear? Kerap mimpi jatuh dari atas. Siapa? Kerap mimpi jatuh dari atas. Tempat tinggi kot. Siapa tengah tengok saya ni, tekan button follow. Kerap mimpi apa? Dia kerap mimpi jatuh dari tempat tinggi. Kerap mimpi jatuh di tempat ini biasa masalah saka tu, biasa masalah saka keturunan. Kebiasaannya macam itulah. Okey, kebiasaannya macam tu. Itulah kena check berdepan baru kita tahu cerita. Okey, so next ada soalan tak? Soalan yang agak-agak menarik ke apa? Hari tu saya buat ayat kerusi 7 penjuru. Malam ke-10 mimpi keranda ada jenazah saya kat ruang tamu. Itu petunjuk tu biasanya. Benda-benda macam tu biasanya ke arah petunjuk. Okey, kalau benda-benda macam tu ke arah petunjuk. So continue lah terus. Ayat kursi 7 penjuru ni, kamu continue lah terus. Kamu continue. Okey, lepas tu kamu dapat kata kekunci tu. Tapi kalau kamu minta kat saya apa lah seterusnya step, saya takkan bagi. Melainkan saya nampak perkataan kata kekunci tu, Allah Ta'ala tadi saya nampak kamu bagi tahu macam tu, kemudian saya bagi tahu kata kekunci kedua. Betul. Okey, kamu jangan buat pengamalan disebabkan nak kejar kata kekunci tu. Okey, buat pengamalan terus je kan. Buat je pengamalan tu. Tanyalah dengan ramai orang dah, kami dah ajar dah kan. Okey, ramai orang kami dah ajar. Cuba tanya dengan dia orang apa jadi. Apa lagi soalan? Banyak tanya pasal kursi 7 penjuru Diorang, sebab ada orang dia macam ni Ustaz, ada orang siap tanya pun, even datang untuk beli produk pun ada tanya, saya mimpi A, saya mimpi B, saya mimpi C. Saya cakap kat dia orang, macam ni tuan, kalau you ada mimpi benda tu, mesti ada jalan Allah Ta'ala akan bagi macam bertembur dengan Ustaz nanti you akan dapatkan untuk kekunci kedua. You tak macam, saya mimpi ni betul ke? Macam 1000 kali mimpi, 1000 kali kau tanya soalan yang sama. So saya cakap, you relax, mention yang first yang Ustaz ajar tu, bila dapat yang kekunci dua ke apa, mesti Allah Ta'ala izinkan you jumpa seorang guru. Macam tu saya cakap. Lagi senang ni tanya soalan satu. Setiap kali datang beli barang, tanya soalan yang sama. Saya pun macam beritahu benda tu je lah yang boleh saya tolong. Betul, jangan takut. Pengamalan tu teruskan je. InsyaAllah nanti dapat banyak. Jangan fikirkan pasal nak dapatkan step kedua tu. Fikirkan macam mana, apa lepas tu korang dapat. Apa feedback dia. Step pertama pun dah kira penat nak buat tu. Step pertama pun dah syukur dapat. Tak payah fikir pasal step kedua. Ustaz, saya mimpi orang yang memusuhi saya baik senyum, siap tanya khabar 2 kali. Macam mana? Dia mimpi orang yang musuh dia datang balik senyum dekat dia, tanya khabar. 2 kali dia mimpi. Siapa? Dia mimpi musuh dia datang tanya khabar? Cakap je lah khabar baik lah. Itu je lah. Itu petunjuk lah. Biasanya benda-benda petunjuk lah. Apa mimpi sekejap bos? Ustaz nak tanya, apa maksud mimpi anak perempuan 4 tahun meninggal, malam dan siang mimpi yang sama? Tu mimpi macam tu mimpi petunjuk tak baik. Kalau mimpi petunjuk tak baik tu, cuba tengok keadaan anak. Lepas kamu dapat mimpi macam tu, okey, cuba kamu tengok keadaan anak kamu. Kalau kamu tengok anak kamu dalam masa seminggu tiba-tiba demam, dia rasa tak selesa apa semua, kena dapatkan rawatan lah. Okey, itu biasanya petunjuk. Mimpi tu kadang-kadang petunjuk. Ada yang mainan tidur, ada yang mimpi petunjuk. So kena perhatikan betul-betul lah, mimpi tu petunjuk ke mainan tidur. Okey. Ayah saya lepas arwah atuk meninggal terus tak okey dari 2008. Tiba-tiba muntah, resah. Dia rasa menayang, cari pelawat tak elok.
Itu pun nak kena check juga tu Kak, sama ada memang dia ada masalah kesihatan ataupun gangguan. Okey, kadang-kadang terlampau memikirkan, mungkin dia terlampau sayangkan arwah atuk, membuatkan dia terlampau terfikir dengan ni pun boleh jadi juga, kan? Yang tu nak kena check juga Kak. Pasal tu saya cakap dengan Akak, jangan terpengaruh dengan penceritaan perawat. Kalau terpengaruh dengan penceritaan perawat, pening. Kan? Kena tengok tindak balas. Bila dibawa pergi jumpa perawat, apa tindak balas dia? Apa tindak balas yang berlaku? Akak tengok kat situ. Okey, tu Aida tu boleh tak boleh pin tu masuk kat dalam tu lagi senang lah. Masuk kat dalam apa fans tu lagi senang. Saya pun tak ada pin, dia pun saya punya moderator pun tak ada nak pin. Kadang-kadang dia tak bagi pin tau sebab dia orang detect ayat Telegram, ayat Tele. Isteri saya ada mimpi kawan dia nak makan ular tapi separuh dia masak, separuh lagi dia letak dekat leher bini. Something to do with ular. Oh, dalam kotak tak ada pin itulah masuk dalam grup Tele, nampak Aida tu kan. Nanti boleh tengok dia punya ni. Suami sendiri, saya suami sendiri. Ustaz, wife mimpi suami sendiri yang cuba tak bagi pakai gelang aura. Ustaz, kenapa ya? Pakai je terus Kak. Gelang tak ada apa pun Kak. Bukan ada kadam, tak ada apa pun dalam tu. Okey, ada pengisian ayat suci Al-Quran je. Jangan takut, pakai je terus. Okey. So kadang-kadang biasalah tu, dia akan halang, nak pakai tu dia akan halang, tu biasa. Pakai je terus. Sama ada yang datang tu betul-betul suami ataupun benda tu penyamaran konon-konon suami tu biasa. Jin dia boleh menyamar macam-macam. Okey. Jin ni dia boleh menyamar macam-macam. Okey. Rawatan ain untuk anak. Bukan rawatan ain untuk anak lah. Ain ni kalau ain ni banyak sangat pandangan tau. Sekarang ni pasal kecoh pasal ain ni pun agak merumitkan jugalah. Sebenarnya kita tak nak tahu pasal ain ni tau. Kita nak tahu macam mana cara penyelesaian ni. Okey, kita nak cari jalan penyelesaian. Ramai orang cerita pasal ain ni, kebanyakan saya tengok macam-macam lah, ustaz lah, perawat. Orang cerita pasal ain. Okey, ain ni datang daripada mana, tapi penyelesaian ni tak ada. Penyelesaian dia tak dapat. Tapi tu takkan kita nak biarkan je ain tu macam tu kan. Okey, dia macam ni tau. Ain dengan sihir ni pun dia punya simptom tu lebih kurang sama. Okey, simptom tu lebih kurang sama. Kan kalau kita jawab, jadi ada yang cakap ain yang kena pada binatang macam mana pula? Dia jadi macam tu tau. So sekarang ni saya malah nak cerita pasal ain. Cara dia bila kamu rasa lain macam, adalah lebih baik kamu terus mandi limau, ikut kaedah yang saya ajar, batalkan terus. Buatlah seminggu sekali. Batalkan terus. Sebab kamu tak tahu sekarang ni betul ke tak betul kamu kena ain. Sebab kebanyakan orang ni bila dia rawat, mula-mula dia rawat sihir. Dia kata sihir. Lepas tu dia kata ada saka pula. Bila dia tak boleh nak, dah tak tahu nak cakap macam mana, last kali kata ain. Okey, ain tu biasanya kalau dalam perawat dia akan jadi kata putus supaya dia terbatal dan tutup. Kalau ain, ada setengah orang kata ain ni tak berkaitan dengan jin, tapi macam mana pula boleh kerasukan pula? Itu takkan panggil ain. Ain ni adalah pandangan hasad je. Pandangan hasad takkan melahirkan bangsa jin dalam badan. Kalau ain saja takkan dirukiahkan muntah. Kenapa pula nak muntah? Ain tu bukan bisa. Ain tu hanya satu pandangan saja. Pandangan yang membuatkan dia sakit hati ke apa, membuatkan kamu jadi sakit. Sebab apa bila dia sebut kamu, oi, mamu ni handsome, dan mamu kena jawab, subhanallah, segala-galanya milik Allah. Itu je, kita kena utamakan Allah tu dulu. Itu je sebenarnya. Tapi kalau dia kata ain, orang tu kerasukan. Itu dah bukan ain. Okey? Sebab pandangan saya pasal ain ni dulu lain. Pandangan saya pasal ain ni sesuatu pandangan ataupun dipanggil mulut masin. Mulut dia tu masin, jadi masin. Kamu kena tengok balik mulut tu masin kerana apa? Macam mana mulut dia boleh jadi masin? Kalau dengan guru saya yang saya pemahaman saya dengan guru saya, biasanya orang yang mulut masin ni biasanya daripada penamping ataupun keturunan-keturunan yang menyerang diri kamu. Biasanya. Tapi pandangan itu banyak. Tapi daripada Al-Quran dan hadis pula pandangan dia begitu. Jadi kita berbalik pada Al-Quran dan hadis, ini pandangan yang paling sesuai. Okey. So macam mana cara nak menyelesaikan benda tu? Okey, berbalik itu. So kalau kata kamu pergi perawat muntah-muntah, dia kata ain itu bukan ain bagagak. Okey, dia bukan ain. Okey, itu biasanya gangguan tu. Okey, kamu takkan muntah, kamu takkan apa? Kamu takkan jadi macam kerasukan. Disebabkan ain takkan kerasukan. Melainkan ada serangan berlaku. Itu dah cerita pasal serangan lah. Okey, dah cerita pasal serangan. Wife saya terlalu marah, dia akan merasuk bila rawat di ruqyah. Tak ada tindak balas. Apa? Macam mana? Bila rawat
wife saya kalau terlalu marah, dia akan merasuk. Okey, bila rawat di Ruqyah, tidak ada tidak balas. Kena bawa Saya pergi rasa mental. ini Kena bawa emosi pergi mental. emosi ni. Tu kena bawa pergi saraf. Okey, ada tak yang orang wanita, orang perempuan ni, dia tak ada jin dalam badan tapi bila dia dah marah, tiba-tiba macam hantu masuk dalam badan. Banyak je. Padahal tak ada gangguan pun. Okey. Dia jadi mental tekanan, tiba-tiba dia main kerasukan. Ada juga. Confirm okey. Okay. Ada dia macam tu kan. Dia over punya marah kan. Tiba-tiba dah jadi macam hantu kan. Tapi kalau kata dia bergaduh, dia marah kan. Contoh saya wanita, saya mamu ni suami. Saya bergaduh dengan mamu, saya angkat mamu boleh campak keluar tingkap. Itu mungkin saya ada pendamping. Tutuplah ikon aku. Sekejap. Okey, itu mungkinlah ada pendamping. Macam mana bisa aku angkat mamu keluarkan dia daripada tingkap? Okey, itu mungkin ada pendamping lah. Okey, tapi kalau kata dia marah, tiba-tiba dia karaoke dan bila dibawa di Ruqyah tak ada apa-apa, kita tak boleh kata yang dia tu ada gangguan. Okey, kita tak boleh kata dia ada gangguan. Cuba kalau macam KK macam tu, kalau KK macam tu, mungkin saya boleh kata kemungkinan besar dia ada keturunan tu bila dia arah, keturunan ni mai datang kat dia, tapi dia bukan pemilik dan buatlah pengamalan untuk keturunan tu jarak dengan dia, itu saja. Okey. Ada juga macam tu Ada, dia kena tunjuk emas. Dia emas, gelang emas dia ready. Okey. Bayangkan mamu macam contoh aku perempuan, aku tak buat tinggal, aku tumbuk dengan kau kan. Memang aku tak buat tinggal kau contoh, aku tumbuk. Mamu tak guna, mamu tak bagi duit. Lepas tu tiba-tiba aku buat, apa yang dah terjadi ni? Apa kau rasa mamu? Saya jadi mental. Apa kau rasa? Aku rasa kau yang kena scare tu, sakit jiwa. Betul, benda ni banyak dah jadi. Darah tinggi. Dia belasah, tiba-tiba dia kan, padahal dia tahu dah memang dia nak belasah mamu cukup-cukup kan. Apa sayang, kenapa I jadi macam ni mampus kan. Mampus. Tengok main-main. Ada juga yang macam tu pun ada. Mampus aku. Tak ada pula. Okey, apa ni? Mimpi dikejar. Assalamualaikum Ustaz. Apa pandangan tentang perawat yang guna malaikat untuk cara merawat? Macam mana pula malaikat tu boleh datang kat dia? Berlain tu. Baik kau cakap Rasulullah dia datang tolong dia. Macam mana malaikat? Cuba kalau dia cakap pasal malaikat tu, cuba kau rakam, kau buat VTT je tengok. Lepas tu kita tengok pandangan orang ramai. Macam mana pula malaikat boleh datang nak tolong dia? Wah, banyak cantik muka dia, malaikat pilih dia je. Apa malaikat tak datang kat aku pula pesakit aku ada 37,000? Baik malaikat tu tolong aku, apa pula dia pula malaikat tu pergi kat dia pula. Okay, saya tak tahu. Saya tak tahu yang datang tu malaikat ke, joker ke, saya tak tahu. Okay. Aduh, malaikat lah datang. Sakit kepala aku memikirkan. Kadang-kadang malaikat pun pening juga. Macam mana pula aku boleh masuk dalam alam manusia ni? Level dewa-dewa kan. Banyak level dewa-dewa. Salah jalan. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku. Boleh tak malaikat bantu kita dalam rawatan? Boleh. Bukan tak boleh. Boleh tak alam gaib bantu kita dalam rawatan? Boleh. Tetapi mereka tidak akan munculkan diri. Faham tak? Okey. Allah Ta'ala, ni dunia ni kita kongsi alam. Kita kongsi dengan bangsa jin. Kita kongsi dengan para malaikat. Kita kongsi dengan lain-lain lah. Okey. Ada tak orang yang bila dirawat apa semua, malaikat-malaikat datang? Ya, tapi dia tak bagi tahu, malaikat tu tak bagi tahu. Assalamualaikum mamu. Aku Jibril. Apa je mamu? Aku tolong kau mamu. Dia takkan buat macam tu lah bang kakak. Oi. Apabila kamu doa, ya Allah Tuhanku, aku pohon kepadamu ya Allah. Ya Allah bantu aku ya Allah. Makanya kalau Allah Ta'ala itu mau menurunkan malaikat untuk bantu kamu, dia tak adalah muncul duduk sebelah mamu. Assalamualaikum mamu. Weh, kita geng mamu kita. Aku Jibril ni. Allah Ta'ala turunkan nak tolong. Dia bukan macam tu. Okey, kau pun tak tahu yang malaikat tu tolong ke tidak. Kau tak fikir masalah kau tak malaikat. Aku ingat kalau kau jadi perawat, malaikat tu turun. Kau mencecet-cecet kau lari. Tak ada kau turun kat situ. Faham tak? Okey. Ada tak bantuan-bantuan daripada jin-jin Islam? Ada, bukan tak ada. Tetapi jin Islam ni tak boleh duduk dalam badan manusia. Dia tak boleh duduk dalam badan manusia disebabkan ada perjanjian yang jin Islam ni tidak dibenarkan duduk dalam badan manusia. Jadi full stop. Dah kau tak payah nak dia tumpang kejap nak tolong merawat. Tak ada. Benda tu memang tak ada. Benda tu sekadar diadaptasi ataupun diolah-olah
untuk nampakkan dia seorang yang alim, untuk nampakkan dia seorang yang hebat dalam bidang perawatan, itu je kan. Tak ada, benda tu tak ada. Benda tu memang tak boleh. Okey. Jangan kata saya tak ada. Ada tak jenis Islam bantu dalam rawatan? Ada, tapi kita tak tahu, kita tak nampak, dia takkan muncul. Merasakan dia pun tidak dapat. Dia bantu-bantu lantak dia lah. Okey, faham okey, clear. Kadang-kadang orang cakap pasal leluhur membantu. Ya, bukan kata saya kata leluhur tak membantu, tapi leluhur yang betul-betul dalam Islam ke apa, dia takkan duduk dalam badan manusia. Ada perjanjian yang tidak dibenarkan mereka duduk dalam badan manusia. Itu yang kita khawatiri. Benda yang ada dalam badan ni bukan leluhur dah. Benda ni adalah jin yang menyerupai. Okey, jin yang menyerupai. Faham tak? Jangan korang pun percaya, korang pun buat pengamalan. Pengamalan yang kau buat bukan kerana Allah Ta'ala. Pengamalan yang kau buat kerana leluhur. Nak bagi leluhur kau kuat lah kononnya. Percaya atau tak percaya nanti pada masyar nanti, bila ditimbang nanti, saya selalu berzikir satu hari 100,000. Tapi kenapa bila timbang, zikir saya tu tak ada? Akan ada bangsa jin ni yang muncul. Dia bagi tahu zikir yang kamu bacakan tu bukan untuk diri kamu. Zikir yang kamu bacakan tu adalah untuk aku. Tak, faham tak? Kau kena faham tahu tauhid, perjalanan tauhid tu macam mana. Zikir yang kau baca tu bukan untuk engkau. Zikir yang kau baca tu untuk aku. Makanya zikir yang kau baca 1,000 satu kali, 1,000 kali itu adalah hak milik aku. Inilah permainan bangsa jin yang dibawa dalam tubuh badan manusia dan untuk menyesatkan manusia. Pasal tu saya selalu ajar, apa benda zikir ke, apa benda ke, jangan berzikir disebabkan salah satu benda. Berzikirlah kerana Allah Ta'ala. Yang menentukan pahala ataupun zikir kamu ada pahala ataupun tidak, itu Allah Ta'ala. Bukannya kita sendiri. Bukannya ada ustaz bagi tahu kalau buat pahala macam ni dapat ni. Allah Ta'ala tu dia yang menentukan. Jangan sampai bangsa jin yang sebat kau punya zikir. Senang tak tu konsep dia? Ya senang je, apa susah complicated kau nak tunggu malaikat datang merawat pula. Aduh, aku kena buka satu ni. Pusat rawatan malaikat lah pada. Okey. Memang nak kena buat lah bang kakak. Sekarang ni kalau nak jadi perawat, macam mana kau nak orang nak tahu kau perawat? Dulu tak ada live. Okey, dulu orang tak buat live. Dulu tak ada ni VTT semua tak ada. Jadi orang terpaksa gunakan nama-nama, nama daing, nama pangeran, nama apa? Pawang, nama ni semua nama-nama, nama panglima apa. Itu satu nama yang sendiri letak. Kan aku cakap dengan kau. Kalau besok aku nak buat TikTok aku, Edika Yusof Pawang, Daing, Panglima, lagi apa? Apa semua pun aku boleh letak. Itu sendiri letak. Kenapa sendiri nak letak? Supaya orang tahu background kau tu siapa. Korang panggil aku ustaz. Aku tak pernah pun letak nama aku ustaz kat sini. Ada yang marah. Kenapa nak panggil dia ustaz? Dia bukan ustaz. Engkau tanya balik dengan orang yang cakap tu. Dia tahu tak ustaz tu maksud dia apa? Okey. Kalau engkau cikgu sejarah pun boleh tak panggil ustazah? Ustazah cikgu sejarah boleh tak? Boleh. Perkataan ustaz itu adalah guru. Dia menganggap kau sebagai guru je. Okey, apa yang ustaz tu cakap semua kau boleh guna pakai tak? Tak guna pakai pun boleh. Okey, tapi ramai orang yang suka complicated, kau gila-gila sangat benda ni dah kenapa? Cikgu sains contoh. Kalau kau tak nak panggil cikgu, apa ni contoh cikgu sains kau nama cikgu Ahmad. Boleh tak kau panggil Ustaz Ahmad? Boleh, dia guru. Sekarang ni aku ajar kau ni, aku guru ke aku murid? Umpamanya macam guru, tapi kalau kau tak nak panggil aku ustaz pun aku pun okey, tak ada hal. Tapi ada segelintir ni, dia jadi complicated. Tapi untuk dia punya title, nama dia Pawang, nama dia Daing, tak ada siapa pun yang buktikan, itu boleh. Pawang, daripada mana kau dapat benda? Aku tak tahu. Tok nenek moyang kau dulu, tok nenek kau, takkan dulu aku punya tok nenek moyang aku Perdana Menteri, aku pun kau kena hormat sebagai Perdana Menteri. Takkan macam tu pula. Okey. So benda tu satu apa dibuat-buat supaya kau nampak macam dia handal kau apa semua. Tapi sejak kebelakangan ni dah ada live ni, dekat situlah banyak benda yang akan terkantoi. Dahsyatnya ni sebab bila buat live ni bang kakak, kau tahu tak bila buat live ni apa-apa saja boleh berlaku. Menang atau kalah, apa-apa saja boleh berlaku. Okey, apa-apa saja boleh berlaku. Okey, masa itulah kita tahu kan. Apa ni perawat guna beberapa batu cincin untuk berhubung dengan malaikat, untuk roh-roh jin. Oh ilaha illallah, level malaikat duduk kat batu cincin je. Apa benda di malaikat ni? Malaikat apa? Malaikat tak ada level ke apa duduk kat batu cincin? Lah, itu je level malaikat ke?
Kalau aku dekat situ dah tentu kena. Takkan malaikat duduk kat batu cincin. Takkan ini je level malaikat. Ish. Kan? Kalau aku ada kat situ kena dah. Kan? Tapi saya tak tahulah nak cakap sebab saya tak ada kat tempat kejadian. Jadi kita kena berbalik pada Al-Quran lah. Mana kata biarlah Allah Ta'ala penentu segala-galanya kan. Jadi sebab zaman sekarang ni kita suka konsep ilmu Allah Ta'ala luas, ilmu Allah Ta'ala luas. Dan saya pun nak cakap lebih-lebih pun pening juga. Kan? Ikutlah. Yang penting dia dapat bantu korang tu satu-satu. Alhamdulillah lah tu. Okay, Alhamdulillah lah tu. Isteri saya pula apa ni? Mana ni tadi? Soalan isteri. Isteri saya ada mimpi. Kawan dia nak makan ular tapi dia separuh masak. Separuh masak. Lagi dia dekat dekat leher bini. Sebab yang ular tu potong dua kot. Separuh dimasak, separuh lagi diletak kat leher bini. Ini jual sate ni. Separuh masak pula. Tak tahulah kenapa bang. Saya tak pernah pula sate ular datang dalam mimpi. Okay. Cuba tengoklah nanti pernafasan isteri abang macam mana. Kalau pernafasan lepas dapat mimpi tu, dia senang je. Kalau lepas dapat mimpi tu ada tindak balas yang negatif, cepat-cepat batalkan. Macam mana nak batalkan? Saya dah ajar, potong limau, ikut kaedah yang saya dah ajar. Apa yang saya baca apa semua boleh minta kanan grup daily, nanti dia bantu kamu. Siapa yang dah pernah beli minyak 99 jin, minyak 44 rupiah, korang dah memang confirm dah dapat video tu. Okay, so kau follow je video tu. Bila dah dapat serangan je, batalkan. Dapat serangan, batalkan. Okay, batalkan terus. Jangan kau biarkan je. Mana lah. Okay. Apa pendapat tentang rawatan menurun? Ni pendapat pendapat saja. Ini pendapat saja. Menurun ni, yang menurun tu siapa? Yang menurun tu siapa? Manusia. Kalau dia kata yang menurun tu wali takkan boleh masuk dalam badan manusia. Dia ada perjanjian yang tidak dibenarkan. Wali-wali Allah yang konon-kononnya ada wali-wali Allah ni tidak dibenarkan masuk dalam badan manusia. Takkan kamu nak cakap yang menurun ni Nabi Muhammad SAW yang masuk? Lagi masalah besar. Betul. Takkan kamu nak kata para sahabat yang masuk? Okay? Dia tidak boleh masuk. Yang masuk ni siapa? Itu soalnya. Sebab jenis-jenis saka ni banyak. Ada jenis-jenis saka di mana saka dalam bidang perawatan pun ada juga. Kenapa saka ni nak bantu dalam bidang perawatan? Sebab apabila dia macam saya cakap tadi, berbalik pada apa zikrullah kamu apa semua tadi, dia nak angkat, dia nak sedut. Jadi kamu sedang dipergunakan je sebenarnya. Okey, faham tak yang saya terang tadi mula-mula tadi kan? Kenapa yang dia nak bantu kamu dalam bidang perawatan? Adakah sebab dia nak bantu saudara Islam kamu? Dia bantu, betul tak? Boleh sembuh tak? Boleh. Tapi lama kelamaan akidah kamu ni akan lari. Yang bantu ni rawat ni adalah saka yang ada dalam badan aku, bukan Allah Ta'ala dah. Sikit sebanyak dah lari dah benda tu. Okey, itu nak kena tahu. Yang menurun tu siapa? Okey, ada juga konsep yang memasukkan jin tu dalam badan dia sendiri. Okey, pun ada. Konsep ni nak kena tahu. Yang masuk tu siapa? Okey, yang masuk tu siapa? Okey, tu nak kena tahu betul-betul lah. Itu kalau korang nak. Itu kalau nak tahu tu, kalau kau para pesakit, kau pergi macam tu, kau cakap memang kena ludah lah dengan perawat tu. Kalau perawat dengan perawat, mungkinlah kita akan pertanyakan soalan tu, kenapa siapa yang masuk tu kena tahulah. Okey, bab menurun lah. Yang masuk tu siapa kan? Berkata-kata semua, bergelir berkata-kata. Jin kalau masuk dalam badan semua orang boleh kata, akulah wali ni, akulah wali songo, akulah wali. Semua boleh cakap. Betul. Semua pun boleh cakap. Aku buat live berapa banyak dah. Kau cakap jin ni baik, kesianlah tengok jin ni kan. Jangan bunuh lah Ustaz. Bagilah peluang. Dekat situ pun korang boleh teruji dengan sifat kesian terhadap jin tersebut. Cuba kau tanya dengan pesakit tu yang dia datang jumpa dengan aku nak emergency ni, sampai nak mampus dah jin tu buat dia. Sampai dah masuk oksigen pun tak boleh lagi dah. Tapi bila jin tu masuk, dia dengan lawak apa benda semua, orang jadi macam kesian lah pula tengok jin ni. Jadi kesian kat jin macam mana? Yang famous dalam bidang perawatan ni, Syekh Abdul Qadir Jalani masuk dalam badan. Syekh Abdul Qadir Jalani tak ada kerja ke apa nak masuk dalam badan ni? Bos, dia tu siapa bos? Syekh Abdul Qadir. Saya banyak kali dengar Abdul Qadir Jalani. Banyak kali saya dengar. Siapa dia tu? Dia manusia macam kita juga. Dia sama macam kita juga. Tapi dia banyak benda, dia boleh menghafal hadis, banyak benda lah yang ada kelebihan pada dia. Tapi kelebihan pada dia ni orang guna pakai seolah-olah macam benda tu dia buat macam mana tau? Dia nak buat macam
Abdul Kadir Jalani yang masuk dalam badan ni. Jadi kau kena percayalah. Sebab dia ni bukan calang-calang orang. Okey, dia percaya. Tapi kalau Syekh Abdul Kadir Jalani tu, kalau Allah Ta'ala tu izinkan dia ada depan, mesti orang tu dah kena lempang dah mampus. Kan? Betul, sebab apa? Sebab benda ni banyak yang ni lah. Pasal tu senang je saya cakap dengan kamu. Tak kisahlah. Kalau kata kamu tahu, yang masuk tu Syekh Abdul Kadir Jalani. Kamu tengok balik tentang apa kelebihan-kelebihan yang ada pada Syekh Abdul Kadir Jalani. Okey? Cuba masa dia masuk, apa kelebihan yang ada pada Syekh Abdul Kadir Jalani tadi tu, kamu suruh, bila dia masuk, kamu suruh dia buat. Syekh Abdul Kadir Jalani adalah orang yang kau buka lah mana surah pun semua dia boleh ingat. Kau bagilah mana pun semua dia boleh ingat. Okey? Kau suruh Syekh Abdul Kadir Jalani yang masuk dalam badan tu baca mana surah. Kau buka lah Quran. Kau bukannya hafal semua. Kau buka, wahai Syekh Abdul Kadir Jalani, sekarang ni adalah surah Al-Baqarah ayat sekian, kau bagi suruh dia baca. Boleh tak dia baca? Kalau dia tak boleh baca, macam mana kau nak cakap yang dia tu Syekh Abdul Kadir Jalani? Lain lah kalau kata Allah Ta'ala tu turunkan Syekh Abdul Kadir Jalani masuk dalam badan manusia siap dengan IC. Okey lah kot. Ni pas aku sebagai Syekh Abdul Kadir Jalani. Okey? Senang, simple. Supaya korang tak adalah terpengaruh yang gila-gila sangat kan. Korang pun terpengaruh jin cakap Syekh, kau pun iya kan Syekh. Sakit kepala kan. Okey, sakit kepala ni. Banyak guru ni. Apa lagi? Mamu botol hijau. Itu dekat office. Ini saya dekat rumah. Dia orang ni pun satu lah. Basah kepala kan. Sebab sebab pengalaman lah. Saya bercakap ni sebab saya punya pengalaman sendiri kot. Okey, saya pernah ikut grup-grup yang konon-konon zikir dekat kubur. Saya ada pengalaman macam tu lah. So saya tengok, aku pergi sekali dua, aku cakap apa benda lah dia orang ni. Kalau kamu nak dapatkan kekuatan ni, pergi dekat ni apa, Panglima apa nama dia, Panglima Hitam punya kubur, kau kena zikir kat situ. Aku cakap, aduh ini apa benda lah kan. Itu pengalaman saya lah. Okay, so saya cakap, aku nak kena duduk kat kubur, kena gigit nyamuk lagi. Tak pasal-pasal kan aku kena denggi pula. Itu jam Panglima Hitam pun tak datang tolong. Kan? Aku duduk kat situ. Assalamualaikum Panglima Hitam. Aku hadiahkan kau Al-Fatihah Alhamdulillah sampai habis. Waladhalin amin. Okey, aku balik dulu kan. Balik. Tak ada, aku tunggu kat situ. Okey. Sebab tak nak, aku kena berbalik kepada otak yang Allah Ta'ala dah kurniakan pada aku kan. Tapi ada orang yang sanggup kan, ada orang yang sanggup membacakan suatu ayat tu adalah untuk makhluk. Untuk makhluk, mana kata berzikir untuk makhluk. Berzikir untuk makhluk ni complicated ni kan. Berzikir untuk makhluk tu, bukan berzikir kerana Allah Ta'ala, berzikir untuk makhluk. Nanti muncul tak Panglima tu? Muncul lah, memanglah dia muncul. Tetapi betul ke tak betul dia muncul itu Panglima ataupun ia menyerupai Panglima tersebut? Persoalannya, aku pun tak pernah tengok Panglima Hitam tu muka dia macam mana. Aku pun tak pernah tengok, tak pernah jumpa, tak pernah tengok. Tak ada pula gambar-gambar dia keluar ke apa yang boleh membuatkan betul ke tak betul sama. So, lebih baik aku larikan diri daripada aku terjerumus dengan benda-benda yang complicated ni. Apa lagi soalan? Ada orang tanya pasal ayat 7, kursi 7 penjuru. Kenapa? Ayat tu kenapa? Mimpi. Dia mimpi something tadi. Dia ayat dia dengar. Tiap-tiap malam terjaga lembaga hitam. Cuba pagar rumah dulu tengok. Takut rumah kamu tu ada masalah. Lembaga tu ada kat rumah kamu pun kadang-kadang terbawa-bawa dalam mimpi juga. Aku tekan Ustaz, apa ni? Ustaz petanda, nak laju lah komen ni. Mana hilang dah? Saya dah tidur, saya dah tak dapat tidur sekarang ni. Sakit ulu hati, panas belakang, saya mimpi isteri saya cium orang lain. Kamu dan juga isteri perlu dapatkan rawatan. Okey, kedua-duanya kena dapat rawatan. Nak tahu punca tu daripada siapa? Okey, kalau macam KK macam tu dah macam ke arah si pemisah. Tapi nak tahu punca tu dekat siapa sebenarnya? Adakah orang yang sakit itu yang kena sihir? Tak juga bang kakak. Saya rasa dah 2-3 kes dah saya buat perkongsian kan. Yang sakit itu saya tak rukiahkan, yang tak sakit tu saya rukiahkan. Okey. Ada setengah ni permainan dia, yang sakit tu tak ada sihir kat dalam badan dia, cuma dia ada bisa saja. Tapi benda tu ada kat dalam badan yang tak sakit. Pun ada juga kan. Banyak kali ya.
Sampai dekat tempat saya dah jadi lain. Yang sakit siapa? Yang sakit bini. Macam mana nak suami nak boleh berduta lah. Kan? Ada yang macam tu. Ustaz, saya nak botol hijau mamu. Botol hijau? Bila pula mamu jual botol hijau? Tak ada bos, tu belakang tu ada botol hijau yang isi air tu kat belakang dekat rak tu. Itu pun saya terlupa nak buang. Nantilah saya buang benda tu. Dia orang ni kecoh lah. Asyik pasal botol Air. hijau je. Dia orang Air cakap apa? saya simpan jin. Actually botol kosong. Dia botol air tapi kosong. Itu time-time Uzai kot. Uzai simpan tu. Biar je saya terlupa. Saya tak pandang benda tu kan. Saya pandang depan je. Tapi Buang lah sebelum dia orang ambil gambar. Tiba-tiba dia nampak toyol kat dalam tu kan dah. Dia kata aku pula ada toyol kat office kan. Dia orang cakap saya simpan jin dalam tu. Okay, baik. Simpan jin Kalau mimpi Ustaz datang macam mana? Inilah yang saya susah nak jawab sekarang ni. Semalam pun pesakit tu datang kata mimpi aku. Kemarin pun ada yang datang mimpi aku. Bila korang datang aku dalam mimpi membuatkan aku tak boleh tidur tau. Kenapa aku tak boleh tidur? Sebab aku kena masuk dalam mimpi-mimpi korang semua. Okay? Orang-orang malam saya tak berani nak jawab soalan tu. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh pergi kat mimpi korang. Sebab aku sendiri pun tak dapat mimpi. Aku sedap tidur tak mimpi-mimpi pula kan. Saya pun tak tahu. Macam mana aku boleh masuk? Ada yang siapa daripada mana yang lagi 2 hari nak dapat rawatan tu? Dia mimpi saya dah rawat dia dulu. Dia belum datang rawatan lagi. 2 hari tu aku dah datang. Aku rawat dia dalam mimpi dah. Pula dah. Kan? Saya tak tahu lah benda tu. Mamu dah kahwin ke? Sekarang setakat ni dah. Belum yang lain tu tak tahulah kan. Masih ada kekosongan lagi. Boleh apply dekat bini dia nanti. Saya isteri 3, anak. Boleh apply insyaAllah. Mana tahu seorang lagi ke apa tiba-tiba rambut tiba-tiba tumbuh ke. Boleh apply lah, boleh apply. Ustaz petanda kalau ni, soalan ni banyak kali tanya. Ustaz petanda apa kalau mimpi orang yang memusuhi kita tu dalam mimpi, dalam baik, memusuhi kita tu baik dalam mimpi ya. Dia dah baik dalam mimpi, baik macam mana? Tapi kalau biasanya orang yang kena gangguan sihir ni, orang yang hantar sihir kat kita ni selalu masuk dalam mimpi kita. Benda tu dia akan kerap kali. Dia boleh nampak lah orang tu datang dalam keadaan senyum kan. Tapi untuk confirmkan 100% tu tak boleh sebab jin ni dia punya permainan ni macam-macam. Kan? Tapi kebiasaannya, kebiasaannya orang yang hantar sihir kat kita tu dia akan nampak dalam bayangan mimpi kita. Cuma tak boleh juga nak trust 100% sebab permainan jin ni macam-macam. Permainan jin halus ya. Permainan jin tu halus. Tadi isteri saya tersedar dari tidur. Dia terkejut. Aku terlupa nak VC tu lah. Budak perempuan yang yang anak dia tu sakit teruk tu lah. Ada tak Zara dengan siapa ada Zera dalam ni Macam mana keadaan ni aku dah terlupa lah. Mereka pun tak bagi tahu balik Aku ni dah lah banyak benda nak fikir, terlupa dah. DM diorang sekejap. Baru ni terakam 5 ke 7 minit di CCTV warung jam 4 makhluk lembaga hitam berponti. Macam mana Ustaz? Masukkan benda tu dekat dalam group tele, biar saya tengok dulu. Masuk dalam group tele, nanti dia orang akan send kat saya. Okay, nak tengok betul ke tak betul ponti ni. Kalau kata betul ada, insyaAllah kita akan panggil lebih kurang 7-8 paranormal akan ke sana. Biar paranormal pergi dulu, lepas tu nanti baru aku pergi. Okay, kita akan panggil grup paranormal ke sana. Kerap mimpi kena kejar pocong, biasa pengasih. Okay, biasanya pengasih lah. Nak join kau pergilah. Lah kena hantar dia orang lah. Dia orang cari hantu tak jumpa. Yang ni dah nampak dalam CCTV kot. Apa lagi? Aku beritahu ni geng-geng ni. Apa lagi? Inilah peluang kau orang nak cari hantu ni. Dia orang dah nampak hantu dalam CCTV. Kelang kabut dia pergi kedai tu. Tapi jangan sampai kedai tu minta 1,800 pula. Review makanan. Jahanam. Kiri kanan ni sebat. Kan? Sabun ada lagi tak? Ada insyaAllah. Ada. Barang-barang semua ada dah. Nama grup tele apa apa nama grup tele aku pun tak tahu. IK Fans Club. IK Fans Club. Edika Yusof Fan Club. Kejap bos, Zara tengah tanya pesakit tu. Bukan sekarang aku nak rehat. Hari Senin. Hari Sabtu ni bagilah saya rehat ya Cik Zara. Hari Senin nanti kita ni. Nanti ingatkan saya pada hari Senin. Baru teringat tiba-tiba. Malam ni juga ada cari dia pesakit tu. Ustaz Warai, penat. Betul penat.
Aku kalau aku pernah cakap dengan Mamu, aku ingat aku nak cuti 3-4 bulan lah Mamu. Aku pernah cakap dengan Mamu. Aku fikirkan kalau aku cuti 3-4 bulan ni, dia orang nak buat apa je. Kalau ikut aku seorang-seorang, aku cuti dah ni, betul. Penat. Kau jangan cakap tak penat. Memang penat. Main-main benda ni memang penat. Rasa macam nak pergi luar negara, nak duduk diam-diam kat luar negara kan. Sebulan balik Malaysia, tengok Malaysia semua aman, patah balik pergi Hong Kong kejap sebulan, tengok Malaysia semua okey, lepas tu pergi Jakarta pula. Sampai Jakarta tak balik dah. Tak balik terus. Tak balik terus sangkut. Time tidur apa ni? Ni. Time tidur ada yang nak masukkan sesuatu dalam mulut saya. Anak saya pun sakit dah. Pudis satu badan. Pakai minyak sibu bisa tu bang. Kalau macam tu dah ada gangguan dah tu biasanya. Masuk dalam mulut saya Awak ni pun, kalau awak mimpi macam ni, awak ni pun dah problem dah ni. Kalau awak tu boleh amalkan kelapa bakar, pergi kat VTT saya, ada pengamalan kelapa bakar. Nanti saya suruh berulang masukkan balik lah VTT daripada akaun-akaun lain. Semua masuk dekat sini. So bila saya buat live kat sini, kau dah tahu dah. Okay, pergi tengok. Kalau saya cakap pergi tengok kelapa bakar, kita tengok kelapa bakar tu. Kalau tengok ni. Nanti saya suruh berulang masuk je lah balik. Okay, dah kita dah tak payah kerja follower lah. Kita pun dah, ramai orang dah kenal lah pun semua dah. Okay, lantaklah dia orang nak tengok, tak tengok sudah. Cari anak buah Ustaz, supaya Ustaz boleh berehat. Bukan saya tak nak cari bang, tapi saya boleh cari anak buah masa umur saya 40 tahun. Ada sebab-sebab dia, banyak sebab-sebab dia. Okay, dan kemudian zaman sekarang ni nak cari anak buah bang, bukan senang bang. Okay, nak cari anak buah yang betul-betul dia sanggup mati, dia sanggup jadi fisabilillah kerana Allah Ta'ala ni bukan senang bang. Bukan senang. Ada anak buah di mana dia rasa nak belajar, tapi bila time part duit, dia rasa macam patutnya aku kena dapat lagi banyak. Dah hilang dah fisabilillah dia. Kau tahu tak zaman-zaman dulu, kami ni nak belajar, kami ni kena keluar duit bagi kat guru. Kami kena keluar duit ni bagi kat guru. Beli itulah, beli inilah, beli itulah, beli inilah. Zaman sekarang, orang boleh cakap fisabilillah, tapi pada hakikatnya, tak ke mana tak pergi perkataan tu. Okay? Betul, saya malas nak cerita pasal tu. Saya sekarang ni saya tak nak pembantu pun saya tak nak. Cukuplah Mamu boleh potong limau kat luar apa dah. Aku seorang-seorang pun tak apalah. Okey, saya tak nak. Saya pening nak layan benda-benda macam ni. Aku seorang-seorang pun okey lah. Banyak benda dia boleh buat. Ya. Sihir katak. Ni apa main-main perkataan zoo ni? Mana sihir katak ni? Sihir katak dan tikus berkaitan dengan apa Ustaz? Sihir katak dan tikus berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa? Itu buhur yang awak sebut tu berkaitan dengan buhur. Berkaitan dengan apa? Kalau saya sihirkan awak nanti, barulah saya tahu kaitannya apa. Saya buat katak tu untuk awak contoh. Untuk apa? Berkaitan apa? Berkaitan apa tak kena tanya Tok Bomo yang buat tu. Saya mana tahu. Betul. Berkaitan apa? Itu buhur je tu kak. Boleh tak digunakan katak? Boleh. Boleh tak gunakan tikus? Boleh. Boleh tak digunakan kambing? Boleh. Selagi benda tu bernyawa boleh. Okey, ada tak sihir orang gunakan kambing? Ada je. Ada tak sihir orang gunakan lembu? Ada je. Korang je tak tahu. Selagi benda tu hidup, boleh. Ada tak gunakan batang kayu? Pun boleh. Selagi benda tu hidup, boleh. Itu kena faham konsep dia tu. Selagi benda tu hidup, boleh. Kan? Selagi benda tu hidup, boleh. Cuma kita ni, katak ni kos tak banyak. Kalau kata sihir guna lembu sekali lagi, lembu kos tinggi kan. Tok Bomo tu kata, berapa pengerah ni? 35,000 ni. Sebab apa nak gunakan lembu lah. Kau lah sakit kepala kan. Minta kami hitam ada, ayam hitam ada. Selagi benda tu bernyawa boleh. Kan? Boleh, memang boleh. Lepas tu tengoklah permintaan pada jin tu juga. Jin pun dia macam-macam minta juga. Contoh, nak hantar sihir kan. Aku nak ayam hitam 3 ekor contoh. Kau tak boleh bagi 3 ekor, kau kena bagi 4 ekor kan. 5 ekor, kau tak boleh bagi ngam-ngam, takut dia tak cukup makan. Susah dia nak buat kerja. Kan? Ada jenis yang macam-macam lah dia minta. Ada jenis jin yang kuat-kuat ni dia tak minta pun binatang-binatang tu, dia minta kemian, dia mintanya. Ada juga. Tengok selera jin lah. Kan? Tengok pada selera jin lah kan. Bos, kemian ni jin diguna untuk apa? Saya pun nak tahu sangat lah. Apa benda kemian? Kemian. Dia macam ni, dia sama macam kasur hitam. Kasur hitam ni kita detect jin melalui dia bau. Betul. Okey, bau tadi apabila kasur hitam ni kita dah bacakan ayat-ayat khusus, di mana bila bau ni, kasur hitam ni dia dah memang ada kelebihan ni contoh. Okay. Kasur hitam, kasur hijau. Ada orang kata pasal kasturi original, kasturi sintetik, kasturi itulah inilah. Bukan itu kepentingan dia. Kepentingan dia ayat sifat yang dibacakan dekat dalam tu. Okey.
Dia macam contoh, boleh tak Erika buat minyak wangi dirukiahkan? Apa tak boleh pula? Sama je lah dengan kasturi kijang, kita ada bacaan khusus je kita masukkan, sama lah juga kita masukkan dengan perfume minyak wangi, boleh je. Okey. Sebenarnya yang menjadi bisa tadi tu adalah gelombang ataupun ayat yang kita bacakan dekat dalam tu. Mana kata bila orang tu sapu, okey, minyak tu dah memang ada kelebihan dia sendiri yang Allah Taala jadikan. Kemudian ayat-ayat syifa yang kita masukkan tu dia akan jadi penekan kepada bangsa jin tersebut. Macam tu juga dengan kemian. Okey, boleh tak guna kemian? Boleh. Boleh tak guna kemian putih? Boleh. Boleh tak guna asap rokok? Boleh. Sebab apa nak kena pakai asap rokok? Kenapa nak guna asap? Sebab deria bau tadi, permainan deria bau tadi. Penarikan. Okey, aku nak panggil satu jin, aku pun bakar. Daripada bau ni tadi memanggil benda tu datang. Aku seru sekian-sekian ayat dia apa, aku suruh kau datang. Okey, dia pun datang. Bila dia datang nanti baru kita deal. Okey, nak macam mana sekarang ni? Aku nak kau buat sekian-sekian ni. Okey, aku nak ayam 3 ekor, aku nak kau jamu macam ni. Boleh tak boleh? Aku pun setuju. Bila aku setuju, mana kata kau pergi dekat gambar ni, kau pergi ni. Barulah dia pergi buat kerja. Okey, faham itu deria. Dia detect daripada deria bau. Boleh tak daripada buhur panggil jin? Apa tak boleh pula? Boleh. Pasal tu, saya pernah cakap dalam banyak kali dah. Siapa-siapa yang pasang buhur kat rumah, tolong pasang niat. Aku bakar buhur ini mengikut sunnah Rasulullah SAW. Jangan bakar kosong saja. Mengambil wangian tersebut adalah mengambil sunnah daripada Rasulullah SAW. Jangan bakar kosong sebab macam mana pun asap ni tetap jadi makanan dia orang. Okey. Dulu ada orang cakap dengan saya, ada orang cakap apa ni perawat pakai colok kan, dia kata. Saya tak pakai colok, ada setengah kan pakai colok. Apa ni bukan rawatan Islam ni pakai colok. Sekarang ni ada buhur stick. Betul? Adakah kamu pakai colok kat rumah? Pasal tu kalau tak faham jangan pandai-pandai. Betul. Kan sekarang dah keluar kan macam colok ada. Tapi buhur, tapi colok. Yang colok tu tak salah, yang colok tu pun tetap dia ada bau wangian dia, ada wangian dia. Okey. Bukan bakar colok masanya kau dah jamu jin tu tadi. Orang-orang agama lain pun dia bakar colok pun macam tu juga. Dia nak bagi haruman kat tempat tu. Tetapi kebergantungan dia bakar colok tu adalah niat dia. Dia bakar itu atas tujuan apa? Untuk agama lain, kemungkinan besar masa dia bakar tu dia ada bacaan dia. Baru dia letak. So dia dah pasang niat dekat situ. Okey. Untuk agama Islam, kalau kata kita nak bakar buhur tu bakar. Ya Allah Tuhanku, aku bakar buhur ya Allah. Kerana mengikut sunnah Rasulullah SAW. Kena ada niat. Sesuatu benda yang kita buat, kena pasang niat. Kalau niat tu kosong, itu yang kita takut. Okey. Ada benda-benda lain menyamar ataupun mengganggu kita dalam perasan dan tak perasan. Okey? Senang je. Aku ajar ilmu senang-senang. Tetapi pergi dia insya-Allah padu. Okey, apa ni? Saya ada buat ayat kursi 70 malam ketiga, mimpi kena kejar dengan orang berpakaian lambu pahlawan. Kecakap dengan panglima tu. Aku baru baca ayat kursi, kenapa kau kejar aku? Aku belum lagi baca Al-Quran. Baru baca ayat kursi 70 kelang kabut kau nak kejar aku. Okey? Nanti akan banyak benda pembongkaran tak? Kalau benda tu berkaitan dengan keturunan, selama ni akak rasa keturunan tu elok, baik lah, wali lah apa, akak buat ayat kursi 70. Nanti dia akan banyak benda terbongkar. Daripada berjubah putih tiba-tiba terbakar. Okey, daripada berpakaian serban tiba-tiba serban tu jatuh. Okey, daripada pegang tasbih tu bertukar jadi ular. Akak buat, akak sendiri tengok. Saya tak nak cerita. Sesuatu benda yang salah di sisi agama, dia dah memang tak boleh nak rapat. Kalau dia rapat, dia sakit. Pasal tu pengamalan tu saya suruh kamu teruskan je. Yang mana-mana kena share ataupun tak kena share, pengamalan tu kamu terus ikut step yang saya bagi, telan, simpan. Apa saja niat kita kerana Allah Ta'ala. Jangan kerana benda lain. Simpan. Ya Allah, ya Tuhanku, simpan ayat suci Al-Quran ni dalam tubuh badanku. Ya Allah, ya Tuhanku, bukan. Ya Syekh Abdul Qadir Jalani, tolong simpan. Bukan macam tu. Ya Allah, ya Tuhanku, simpan ayat suci Al-Quran ni dalam tubuh badanku. Ya Allah, ya Tuhanku, simpan ayat suci Al-Quran ni dalam tubuh badan. Biar Allah tu yang mengizinkan benda tu berlaku. Okey, keturunan ke apa ke, insya-Allah dia nak rapat dia sakit, dia nak rapat dia sakit. Jadi yang mana ni dia akan pergilah pada yang lain-lain. Kalau tak diputuskan secara sempurna, dia akan pergilah kat yang lain pula kan. Yang lain-lain lah, adik-beradik lain lah. Okey, clear Ustaz tunjukkan setiap ayat kursi 7. Saya dah buat VTT dah bang. Nanti saya masukkan, nanti saya suruh Borla masukkan VTT tu balik. Okey, masuk VTT yang terbaru tu lah kot. Nanti saya tengok ada tak VTT tu. Okey, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Yang last sekali tu sedut telan Helio. Okey, nanti saya suruh masukkan balik. Sebab ramai saya rasa sekarang ni banyak TikTok yang ni banyak orang baru kot.
Ramai yang baru-baru kan. Ustaz, saya kerap diganggu dan diikuti kelibat seperti laba-laba. Laba-laba tak elok. Petanda tu tak berapa elok. Okay, petanda tak berapa elok. Okay, ada kita apa-apa soalan menarik? Mamu apa mamu ni? Asal? Tak ada apa-apa. Saya ada 2 keris pusaka, 1 pedang tongkat pusaka. Macam mana nak tahu ada isi ke tak? Kalau kamu nak tahu ke tak tahu ke, paling penting bersihkan. Lepas tu kamu simpan lah balik. Sebenarnya tak perlu kamu tahu pun benda tu ada benda ke tak benda dalam tu. Nanti kejap lagi kamu dah tahu, jadi kamu over pula, nak kuasai lah pula benda tu. Kan? Lebih baik dah tahu ada benda. Sebenarnya kalau orang yang ada benda-benda macam ni, rumah dia dekat rumah tak tenteram. Kacau bilau, bergaduh apa semua. Tak nampak muka. Kalau tak nampak muka ni, saya tengah bagi jin makan. Nah, sekejap Kalau tidak nanti kena ban. Kan? Saya tengah bagi jin saya makan. Tekilah. Kalau TikTok benar kan, buka kamera bagi jin makan. Okey. Sabun jajan yang 20 mg masih ada lagi. Kota 2000 tak habis lagi. Siapa nak cepat sikit ambil. Ada 300 orang saja yang saya dapat tahu sekarang ni, ada 300 orang je lagi. Sekarang ni 1700 dah lepas, tinggal 300 orang tak silap. Okey. Tinggal 300 orang je lagi. Ustaz, saya bermimpi harimau. Saya bermimpi harimau 7 warna. Saya mimpi harimau warna-warni 7 ekor datang berubah masing-masing semua jadi manusia, semua perempuan. Mesti kau dah termakan ni. Termakan apa? Sabun cap harimau ke apa? Macam mana pula jadi warna-warni pula datang? Itu harimau kuat. Yang tu petunjuk keturunan. Dia biasanya kalau petunjuk keturunan ni, nanti kamu dapat mimpi seterusnya tau. Dia dapat mimpi seterusnya. Biasanya kalau keturunan datang dalam mimpi ni, biasanya mereka ni akan menunjukkan kehebatan mereka lah. Sampai kamu terpukau. Dan last sekali nanti kamu akan menerima mereka. Masa menerima tu nanti, apa saja yang kamu nak memang dia akan tunaikan. Lepas tu nanti dia orang pula akan minta dengan kamu apa yang dia orang nak. So bila dia orang kamu tak boleh bagi, sakit. Okey? Sakit. Tak kamu sakit, habis ahli keluarga kamu semua jadi masalah. Biasanya macam itulah. Pancing je saka ni. Macam itulah masuk ayat dia pancing. Umpama macam pancing . Memang dia ada cakap nak bagi saya mati Ustaz. Boleh saya pergi emergency untuk walk in tak? Alamak. Bagi saya masuk office hari Isnin dulu . Bagi saya masuk office hari Isnin dulu. Saya tengok jadual yang untuk apa? Berapa orang 20 orang Okey. 20 orang tu saya tengok yang mana betul-betul kita akan panggil. Yang mana dah masuk jadual, kita akan berjumpa pada bulan 9. Yang mana tak dapat masuk jadual, ada 20 kekosongan yang memang saya dah bagi tahu dengan mamu. Ketepikan dulu jadual tu untuk saya panggil yang betul-betul kecemasan. Okey, so nanti boleh terus PM dekat nombor pusat rawatan. Okey, terus bagi tahu masalah apa benda, nanti kita akan cuba tengok macam mana. Okey. Saya ada daftar susulan yang ditangguhkan apa ni. Yang mana susulan yang tak dapat tu semua nanti boleh PM dekat nombor rawatan tu. Yang nombor kosong yang apa, nombor yang apa, jangan nombor saya tu, nombor pusat rawatan tu. Nombor admin. Nombor admin. Apa lagi soalan menarik
Ustaz Eddie boleh nampak ke rasa jin tu time berubat? Teringin nak tahu. Saya kalau nampak pun saya takkan bagi tahu orang saya nampak. Kalau saya rasa pun saya takkan bagi tahu. Saya takkan bagi tahu apa rahsia ilmu Allah Taala tu. Okey, benda tu nanti kalau dah belajar nanti kamu dah kuasai baru kamu tahu. Okey, saya tak suka cakap dengan orang aku boleh nampak jin. Bodoh lah kalau perawat tak boleh nampak jin. Saya bukan macam tu. Okey, nanti dah belajar ilmu rawatan, nanti insya-Allah kamu akan tahu apa yang saya dapat kesan. Kunci-kunci tu macam mana nampak dia apa semua nanti kamu dah belajar baru tahu. Selagi tak belajar, saya tak suka tu. Nanti insya-Allah nanti kamu dapat. Okey, mesti dapat ni insya-Allah. Saya tak suka saya boleh nampak jin, saya tak suka macam tu. Itu bukan saya. Selama saya buat rawatan pun saya menafikan benda tu. Ustaz macam mana nak mandi aura? Mandi aura kena masuk link insya-Allah. Mandi aura pun boleh PM lah kot. Mandi aura dia tak makan masa lama nak buat tu. Boleh PM dekat nombor admin. Ustaz ubatkan orang, bisa tu ada tak kena dengan Ustaz? Memang sesungguhnya bisa-bisa mereka itulah menyebabkan aku kadang-kadang satu ahad ini terbaring di rumah. Okey. Bisa-bisa okey. Kalau korang kenal dengan wife saya, korang tanyalah dengan dia kan. Apa jadi dengan Ustaz kalau satu ahad? Weh, penat. Bukan penat sebab rawatannya, penat sebab bisa. Macam-macam lah dia punya ni kan. Kadang-kadang pagi muntah. Pasal tu pasal tu lah yang 4 orang lagi tu dia orang tak nak jadi perawat pasal benda ni lah. Tapi saya dah melangkah kan. Kadang-kadang rasa nak undur pun ada juga kan. Rasa macam lebih baik aku fokus pada bisnes aku yang lain kan. Tapi dia ada satu perasaan Allah Ta'ala pilih kau ni Dia pilih kau ni untuk bantu orang. Teruskan perjuangan. Ikut pada perjanjian kau dengan guru kau dulu. Saya jadi grab kat situ kan. Saya jadi kat situ lah. Kan. Kalau kata bisa tak payah cerita lah. Okay, bisa. Kadang-kadang tiba-tiba keluar apa ni. Kalau jenis bisa-bisa yang kuat-kuat tu. Jadi apa tu. Bukan ketumit tu panggil apa. Panggil ni apa tu. Allahu Akbar. Tiba-tiba naik bisul besar kan. Saya kalau bisul. Saya kalau naik bisul saya takkan pecah. Okay. Bisul saya jarang pecah. Dia naik bisul, lepas tu saya adalah cara saya buat apa semua, pakai limau apa semua, bisul tu akan hilang sendiri, dia akan suruh hilang. Okey, itu semua bisa-bisa orang tu yang terkena kat saya. Itulah permainan-permainan dia orang. Kena juga. Semalam Ustaz, anak saya mimpi berulang selepas kerasukan hari tu. Apa syarat-syarat nak belajar dengan Ustaz? Tak ada syarat apa, yang penting dah kahwin lebih digalakkan lah kot. Kalau belajar dengan saya, dah kahwin tu lebih digalakkan. Yang lain tak ada apa, Islam. Berani tak apa, saya boleh asah. Berani tak susah bang kakak. Aku dulu pun penakut juga. Aku ingat aku berani sangat ke. Aku dulu pun kalau kata ada hantu, aku pun lari kan. Berani boleh asah. Kan? Berani seseorang tu boleh asah. Tak boleh fighting, kita ada gelanggang. Okay? Kita boleh masukkan gelanggang. Mana-mana yang nak jadi perawat, nak belajar dengan saya nanti, kalau kata kamu tak ada basic dalam pertahanankan diri, insyaAllah saya masukkan kamu dalam gelanggang. Yang ngajar ni pun guru yang bukan sebarang-sebarang juga. Masuk dalam gelanggang tu belajar. Ini belajar pukul terus. Kena melambung. Dia tak ada pukul-pukul. Tak ada. Pukul mesti pukul kena. Mesti kena terus. Kan? InsyaAllah. Siapa yang kenal saya, macam-macam background saya ada. Tapi cuma yang korang kenal saya ni, background dalam bidang rawatan. Background lain ada lagi. Kan? Okay. InsyaAllah lah nanti sampai masanya, bila kata saya nak mencari anak murid untuk saya lepaskan ilmu saya nanti, yang mana tak pandai dalam bidang persilatan tempur, kita masukkan dalam gelanggang. Kau pergi masuk dulu. Dah 21 hari pergi belajar dulu sampai habis. Lepas tu dah habis belajar baru kita ikutlah step by step. Okay? Tapi jangan takutlah, tak susah pun. Okay? Ilmu gelanggang tu sakit lah sikit. Tapi sakit dia, dapat dia padulah kan. Lepas tu kita belajar satu sampai pandai insyaAllah. Apa lagi ni? Amalan agama. Apa ni? Amalan agama. Amalan agama kita, diorang tak ada masalah. Apa ni? Amalan agama kita, diorang di ding-dong. Apa tak faham? Amalan agama ding-dong diorang tak ada masalah. Ustaz, kenapa lalat suka ikut saya? Kadang-kadang lalat macam kerumun saya. Pusing dekat atas kepala. Cuba bawa, pergi mana-mana bawa tu. Biasa bawa minyak wangi kan. Cuba lepas ni bawa Sheltok. Tembak. Cuba tengok dalam masa seminggu tu macam mana. Lepas awak bawa Sheltok pergi mana-mana kan. Jadi macam mana. Okay. Lalat ni petanda sihir tak? Okay. Lalat ni petanda sihir.
Okey, kadang-kadang tapi lalat tu dia tak datang ramai, dia tak datang banyak. Dia datang kadang-kadang je, sekali-sekala dia pusing kat kita apa semua. Tapi kalau saya nak kata 100% kena sihir pun tak boleh juga kak. Saya kena check. Saya kena hidu akak, bau akak macam mana. Banyak benda kak, dah kena tahu kan. Kadang-kadang akak tak mandi pun membuatkan lalat tu datang. Kadang-kadang berak tak cuci bersih pun lalat datang juga. Jadi banyak sudut yang saya nak kata confirm lah lalat ni memang sihir kan. Banyak sudut dah kena check tu kak. Okey. Kena hidu dulu. Patutlah lalat datang kan. Dah kena tengok. Kan. Kena tengok banyak benda. Okey, tapi kalau kelak kali berlaku tu dah dapat mimpi pelik-pelik, mungkinlah kemungkinan besar ada gangguan. Cubalah kan mandi limau purut, okey. Limau nipis bagus untuk sihir. Limau purut bagus untuk mandian aura, menaikkan aura kita, fokus pada limau purut. Boleh tak campurkan limau purut dengan limau aura? Boleh. Jalan 7-7. Ambil 7 limau purut, ambil 7 limau purut. Ambil 7 limau nipis, ambil 7 limau purut. Buat sekali jalan. Okey, cara dia nanti masuk dalam group tadi. Dia dah ajar, saya dah ajar dah. Banyaklah saya bang kakak, ajar je, korang buat je. Aku buat sendiri kot. Kan? Cuma padu tu gelombang lah. Gelombang tu saya tak boleh ajar lagi lah. Itu bila dah belajar nanti baru boleh. Ustaz, mimpi mengandung tu mimpi baik ke? Kalau mimpi mengandung tu mimpi elok tak? Mimpi mengandung mimpi tak elok. Okey, mimpi mengandung mimpi tak elok. Saya prefer lelaki lah. Perempuan saya tak prefer lah. Saya tak prefer perempuan duduk dalam bidan rawatan. Okay, saya prefer lelaki lah. Okay, sebab lelaki punya keberanian tu lebih lain daripada lain. Kalau perempuan ni saya khuatiri nanti. Bila saya ajar dia tak nak balik. Itu bahaya. Okay, itu yang bahaya sebenarnya. Saya prefer lelaki lah. Okay, lelaki. Apa kenapa? Ustaz, hari tu kawan saya ada beli minyak tu. Saya dari jauh dah bau, dah rasa nak muntah. Mungkin awak ada tak kena lah. Okay, kalau macam tu mungkin tak kena. Salam Ustaz. Saya melepasi ayat kursi 7 penjuru 44 hari. Next step bagaimana? Apa yang awak dapat selepas awak buat pengamalan 44 hari? Selepas 44 hari tu, apa awak dapat? Selagi tak dapat kata kekunci yang sepatutnya, untuk ijazah kedua tu saya tak boleh bagi. Okay. Adakah perlu diamalkan terus? Amalkan je terus. Kamu rasa dulu badan kamu macam mana? Kamu rasa lepas kamu buat pengamalan tu macam mana kamu rasa? Keberanian kamu jadi macam mana? Okey, ada satu kekunci dia, kamu bagi tahu dengan saya tepat, saya bagi ijazah yang kedua. Okey, tapi jangan buat pengamalan disebabkan kamu nak mengejarkan ijazah tersebut. Betul. Buat pengamalan tu kerana Allah Ta'ala. Okey, buat pengamalan kerana Allah Ta'ala. Lagi apa soalan menarik? Mimpi mengandung ni berkaitan dengan saka biasanya. Tapi kamu bukan pemilik. Okey, bukan pemilik lagi. Pemilik ni yang leceh sekali kan. Kenapa jin takut dengan minyak Ustaz? Bukan jin takut dengan minyak aku. Ayat yang dimasukkan tu yang digoyang. Okey. Saya boleh tak? Ada tak orang bawa minyak wangi datang jumpa saya nak suruh masukkan pengisian? Ada je kan. Sebenarnya ayat tu ada gelombang dia. Dia ada gelombang dia sendiri. Okey, bukan pasal minyak tu. Minyak lain pun boleh. Minyak cakapak pun boleh kan. Boleh je. Asalkan dia mesti daripada benda yang hidup. Okey, asal dia benda yang hidup. InsyaAllah boleh. Okey, pakai timun, nak timun tu. Dia kalau korang dah belajar benda ni, apa saja yang Allah Ta'ala jadikan di muka bumi ni, asalkan benda tu hidup, semua boleh diguna pakai. Okey, dulu time PKP aku tibai pocong pakai bawang. Sebab time PKP tu limau tak ada. Macam mana aku nak buat? Sudah pula bersakit dia masuk pocong mamu. Bulat mata dia. Tapi itulah sayang bila kita punya aircon kena ban kan. Ada tapi nak kena cari balik lah kan. Terbeliak biji mata dia. Pocong dah masuk dalam badan. Tolong aku. Aku dah, limau tak ada, macam mana aku nak tibai kan. Kita zahirkan melalui bawang. Aku potong bawang tu bergelupur dekat sana kan. Boleh je. Okey. Rawatan video call boleh tak? Boleh, tak digalakkan sangat. Kalau kata kes kamu berat, saat lagi kalau kita nak tarik keluar tu, kan susah nanti. 5G ni bahaya tak? Saya tak tahu, saya bukan saintis kan. Bahaya ke tak bahaya? Kau 5G, kau telefon 5G keluar, kau kelang kabut lagi ambil 5G kan. Kau 4G, lepas tu Apple telah mengeluarkan produk baru. Apple 5G, kau yang paling pertama sekali beratur. Dia macam, kalau bab sains
selagi gelombang tu ada, selagi itulah kita akan bermasalah. Itu je lah kan. Kalau nak fikir secara mendalam ni, bab sains tu kena tanya dengan pakar sains lah. Jangan tanya dengan perawat. Perawat dia reka-reka ni, kau tanya dengan saintis betul-betul lah. Ya kan? Reka-reka nanti. Ustaz, kalau cakap keturunan boleh buang? Apa tak boleh buang pula? Boleh lah. Tapi nak buat dia tu bukan proses yang mudah. Tapi kamu kena usahakan lah benda tu. Selagi kamu tak usahakan benda tu, dia akan mengganggu kamu. Kan? Tapi kalau rezeki kamu macam contoh kereta kamu datang kat saya. Saka, kamu memang ada saka keturunan. Tetapi saka ni dia tak duduk kat kamu. So kita ada cara macam mana nak jarakkan kamu dengan keturunan tersebut. So dia akan pergi tak dengan orang lain. Dia akan pergi kat orang lain. Sampailah kita dapat detect siapa pemilik saka tersebut. Okay? Kalau dapat pemilik saka tersebut, mudahlah kerja. Okay, mudahlah kerja. Ustaz boleh ke dah lama Ustaz boleh jadi ke dah lama tak berubat masih ada lagi perawat cakap benda tu dah sebati dengan jiwa. Kalau kata dia cakap macam tu dia kena buat pembuktian. Okey, cakap je tak boleh. Dia kena ada pembuktian lah. Tak adalah sebati, apa nak sebati pula? Sejati adalah sebati. Macam mana nak sebati pula? Bisa kalau sebati adalah, kalau jin macam mana sebati pula? Ustaz, saya baru something lah. Jap. Aku pergi rumah kau. Pakai tudung, siap-siap pakai tudung. Jap. Apa baru datang ni? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lori sampah baru lalu depan rumah. Memanglah dia bau. Kau ni buat suspend je lah. Dia orang memang suka macam tu babu. Kau tak percaya cakap aku betul. Dia orang memang suka macam tu. Dia orang memang suka yang macam tu. Okay, kalau ada bau something akak, terus hembuskan keluar, gerak daripada tempat tersebut. Akak duduk rumah, tiba-tiba ada bau rokok. Bila ada bau rokok, apa akak kena buat? Hembuskan nafas, keluarkan, akak kena berundur dekat tempat. Jangan duduk kat situ dah. Kalau akak duduk dekat ruang tamu, akak pergi pindah dalam bilik. Kalau benda tu bau dekat dalam bilik, pindah ke ruang tamu. Okay, jangan biarkan, jangan izinkan benda tu kuasai badan kamu. Ustaz, kenapa Pontianak pakai baju merah? Dah kenapa pula dia pakai baju merah? Aku pun tak tahu pula dia pakai baju warna apa. Pasal apa pula Pontianak kau pakai baju warna merah pula? Aku mana tak tahu. Aku bukan Pontianak. Kau tanya aku soalan, aku sedih lah. Jadi, kau tanya aku soalan macam aku ni fashion designer jin lah. Mana aku tahu dia pakai baju warna merah pasal apa? Mungkin Pontianak kau ni bukan Malaysia punya lah kot. Dia Hong Kong. Aduh, Hong Kong punya kot. Dia tanya aku kenapa Pontianak pakai baju warna merah. Manalah aku tahu. Dia buat aku dia tanya soalan dia macam aku ni bekas Pontianak tau. Dia buat aku macam bekas Pontianak tau. Aduh. Mana nak tahu dulu Pontianak tu pakai baju warna putih. Bila dia rukiahkan Pontianak tu berguling-guling jatuh daripada bukit ke, tu kadang-kadang bukan warna merah, kadang-kadang warna coklat. Dia dah berguling-guling jatuh daripada bukit. Foto. Foto baju dia. Aduh, saya tak tahulah kak, kenapa kakak punya Pontianak boleh pula baju warna merah. Pengaruh paranorm. Aduh, aku cakap kau bukan kau marah. Aku malah nak cakap pasal isu ni. Okey, anggaplah benda tu konten semata-mata. Okey, faham tak? Kau nak cari macam mana kau nak cari crowd? Kau kena buat satu konten. Kalau kau nak cari crowd, kalau kau nak cari gift dan sebagainya ni, kau kena buat something. Okey. Benda tu memang settingan ke apa benda tu memang benda tu berlaku. Kalau kau tak buat macam tu, tak ada orang nak tengok. Faham tak? Aku nak salahkan dia orang pun tak boleh sebab kau orang yang bagi sokongan. Bila kau bagi sokongan, benda tak ada pun kau kata ada. Pokok bergoyang pun kau cakap jin tiup pokok. Betul. Kan? Semuanya tau. Nampak ada. Dah kadang-kadang dia orang pun buat. Dia orang cari hantu pun kadang-kadang dekat atas jalan. Kereta lalu nampaklah spotlight. Nampak putih bergerak dah. Benda spotlight lampu memang. La ilaha illallah aku pun kan. Tapi itulah keseronokan orang kita. Dia seronok macam tu kan. Macam mana? Lepas tu ada 3-4 mangkuk pula. Betul lah aku pun nampak. Kan? Ada pula jenis kadang-kadang dapat tak? Korang dapat tak rasakan sesuatu? Beremang lah bulu roma. Aku dapat rasakan. Padahal dia dekat rumah tengok TV. Macam mana pula dia boleh merasakan pula? Aura dekat tempat hutan tu.
Langsung tak ada kaitan kan. Lepas tu ada 2-3 orang, aku pun mengemang lah. Mengemang Ada tu yang merasuk. disebabkan kamu Tiba-tiba ada yang menekan merasuk. perkara tersebut. Okey. Tu kena balik pada sudut psikologi. Okey. Aku tanya korang lah. Kau ingat bila dia orang masuk dalam hutan, kau ingat pocong-pocong ke langsui tu, dia orang tak tahu ke yang kau ni memang datang nak rakam dia orang? Dia orang tahu. Tak ada dia munculkan diri. Betul. Paling tidak dia akan menyerang. Konsep mencari jin ataupun memusnahkan jin, konsep dia, kau pergi, dia serang. Engkau attack, dia lawan. Okay? Engkau tak kuat, kau tumbang. Faham tak konsep dia? Paling tidak pun dia masuk dalam badan kamu, dia tak lepas tiba-tiba. Itulah jadi macam ni lah, anak, beranak semua jadi masalah. Dia akan jadi macam tu. Tak adalah dia. Dulu ada satu kes kecoh. 5 minit sekali jin keluar. Aku punya lah gelak kan. 5 minit sekali jin lalu kat atas 5 minit. Gila kau 5 minit sekali jin pergi kan. Jin ni atas jadi. Oh dahsyat tempat tu kan. Dahsyat padahal pada tu dekat taman je. Tapi jin boleh patah balik pergi balik patah balik. Lepas tu dia boleh disokong pula oleh ahli-ahli agamawan. Jadi ini yang itu cerita dululah kan. Ini yang jadi rosak habis semua pemikiran orang ramai. Okey, boleh tak benda tu jadi settingan? Boleh je kan. Boleh tak dia kontak Edika, saya nak orang masuk live saya buat sekian kan. Kalau kau tak pernah jadi pelakon macam aku pernah jadi pelakon TV. So trik ataupun teknik lakonan ni kita dah biasa tau. Kita dah biasa dah. Okay, so macam standby dekat belakang tu sekejap lagi ada benda nak lalu. Macam mana dia boleh tahu benda tu nak lalu? Tiba-tiba ngam-ngam pula. Kau tahu tak orang duduk hutan, orang yang duduk pengamalan dekat dalam hutan ni bertahun-tahun duduk dalam hutan, satu ekor jin pun tak datang. Ini yang tiba-tiba hari ni datang jin boleh nampak. Jangan. Betul. Soalan tu. Tahun-tahun dalam hutan jin tak keluar-keluar kan. Soalan tu. Setuju. Nah. Orang lain duduk kat hutan betul-betul untuk konten dia boleh lah. Untuk konten je boleh lah. Okay, kan banyak sekali geng-geng paranormal yang membongkar sendiri apa taktik kan dia buat. Dia punya prop dia macam mana kan. Dia ambil je tali melompat-lompat pocong tu kan. Dia orang sendiri. Last sekali geng dia sendiri yang membongkarkan benda tu. Itu tak betul. Ini cara dia. Dia bongkarkan bola api, bola api. Kau ingat bola api tu boleh dirakam ke? Mana boleh dirakam? Asal live je nampak bola api. Asal mana dia macam tu korang ni? Aduh, senang sangat ni kan. Tapi itulah keminatan orang minat ke arah tu. Dia minat kan. Dia minat tak apalah, lantak korang lah kan. Saya masuk tak grup paranormal tengok juga. Tengok kata. Gelak seorang. Tengok, lepas tu saya pula lah. Saya tak adalah stay lama. Saya suka tengok macam mana taktikal dia orang je. Ustaz dulu sakit juga. Ya, saya sakit. Saya pernah kena santau teruk jugalah dulu. Okay. Asalnya sakit lah. Tapi saya sakit bukan tiba-tiba dapat anugerah daripada Allah Ta'ala tau. Tiba-tiba boleh jadi perawat. Tak ada. Okay. Lepas saya sakit. Lepas tu saya jumpa guru, saya belajar. Bukan nak belajar pun. Asalnya aku tak nak belajar. Asalnya aku jumpa guru tu, aku pun nak rawat diri aku sakit. Dah guru tu pula nak ajar aku pula kan. Saya anak murid paling nakal, paling pemalas, paling yang apa dia suruh baca aku tak nak baca kan. Dia suruh hafal ni lah, hafal ni. Saya tak minat baca buku. Saya suka praktikal. Okay, saya punya jenis saya tak minat baca buku. Kalau kau bagi buku novel tu kat aku, alamatnya buku novel tu aku akan bagi balik kat kau. Sebab saya tak suka membaca. Okay, saya suka praktikal. Tapi kalau guru saya bagi tahu, Edi, kita ada kes malam ni kes berat ni, saya suka. Saya suka mencabar diri saya. Mana kata satu kes yang berat. Kes apa ni guru? Dia bagi tahu macam ni, kes berat ni. Saya seronok lah kan. Saya jenis macam tu lah. Saya minat kes berat. Kalau kata kes ringan-ringan, pergi juga. Tapi saya tak suka membaca. Saya suka praktikal. Okay, saya suka praktikal. Lawa jam Ustaz. Bukan kata aku je. Mamu dapat jam. Inflate aku dapat jam. Moderator berapa ramai dapat jam. Kita kongsikan rezeki. Okay, kita kongsikan rezeki. Siapa yang dah dapat tu, pakai, jangan tak pakai. Okay, rezeki kita dapat daripada pusat tu, kita kongsikan ramai-ramai. Okay, saya kongsikan kat ramai-ramai. Ramai dapat tu. Allahu Akbar. Abang saya mimpi jatuh apa ni. Jatuh-jatuh ni semua, inilah.
Ada lagi soalan tak? Kongsi dengan viewer je. Viewer tak boleh kongsi. Viewer ni lalang. Okey, lalang. So, Kadang-kadang viewer ni ada yang lalang. Dekat tempat orang lain, dia kutuknya. Ini Ustaz Iki lah ni. Kau tahu tak tu dinding kuning tu? Viewer lah. Aku perasan, bukan tak perasan. Kadang-kadang kita termasuk FYP dia orang. Masuk. Dia tengah kutuk aku kan. Ini, itulah korang. Percaya dengan ustaz-ustaz dinding kuning ni apa semua. Budak yang komen tu aku cakap, ini biasa dalam live aku kan. Rupanya setan. Dia lah batu api kan. Ada beberapa orang. Tapi bila aku buat live, aku nampak dia, bye-bye lah. Memang tak ada lagi lah dalam live aku. Guide terus. Tapi sekarang ni bila akaun baru ni memang akan banyak lah setan dan iblis akan berada dalam live aku. Tapi tak apa, moderator saya dia orang pantas melakukan tugas. Kan? Dia tak baik bila akaun baru, jadi setan-setan tu semua berkeliaran balik. Dulu akaun lama, setan-setan ni semua kita dah bendung kan. Kita dah bendung. Jomlah Mamu, dah kedua dah. Okay guys, ada rezeki nanti kita jumpa lagi. Aku kalau ikut nak kenal lagi, tapi itulah disebabkan minum dah banyak, jadi proses pembuangan itu macam nak berlaku. Okay, so takkan aku dah tutup kamera lama kan. Okay, ada rezeki nanti jumpa lagi semua So mana-mana ada lagi 20 slot nanti. Hari Senin nanti bagi tahu dengan Mamu, insyaAllah nanti kita akan pilih untuk 20 slot tu. Okay, jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okay guys.